Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Terima kasih ustaz-ustaz di sini yang berikut, Pengurusi Masjid, Imam, ahli jawatan kuasa masjid, ustaz-ustaz dan tuan-tuan dan tuan-tuan sekalian. Alhamdulillah, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang membawa kita semua dalam majlis begini. Kita semua, termasuk saya, kita dah biasa dengan nama Allah atau dengan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga saya sendiri kita rasa macam dah tak ada apa-apa. Tapi orang-orang dulu, bila mereka sebut nama Allah atau mereka sebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka benar-benar menikmati dalam menyebut nama Allah. Mereka menikmati mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membezakan kita dengan mereka benar-benar bila dapat duduk majlis begini, dia rasa, orang dulu rasa benar-benar beruntung, bertuah sebab Allah pilih dapat dengar nama dia. Untuk dengar nama Allah ini satu kurnia yang sangat besar. Untuk mendengar pujian terhadap dia, terhadap Allah, satu kurnia dan nikmat yang sangat besar. Dalam dunia ini tidak ada musibah yang lebih besar, tak ada musibah bala bencana yang lebih dahsyat. Lebih dahsyat daripada semua sekali. Apa pun tuan-tuan perempuan pernah dengar musibah, tapi tak ada musibah yang besar daripada meninggalkan dunia tanpa mengenal Allah sebagai Tuhan. Tak ada pada bencana, musibah yang lebih dahsyat daripada orang meninggalkan dunia tanpa kenal Allah sebagai Tuhan. Jadi nikmat dapat mengenal Allah sebagai Tuhan, kurnia yang paling besar sekali. Tuan-tuan dan perempuan depan saya ialah orang-orang yang Allah sangat sayang. Dia yang beri kita semua dapat mengenal Allah sebagai Tuhan. Baru ni saya ada pergi Indonesia. Masa sampai kat sana ada satu program, orang-orang Kristian ni dia keluar daripada Islam ramai-ramai keluar daripada Islam. Memang dia ramai lah. Kemudian bila dia keluar daripada Islam, saya jumpa dengan beberapa orang yang baru keluar Islam, dengan seorang beberapa padri ni. Bila duduk sekali dengan mereka, dia tanya saya, ustaz, walaupun saya tak ustaz, apa hukum orang murtad ni? Apa hukum orang murtad? Jadi saya fikir majlis orang lain. Dia kata, apa hukum orang murtad? Apa hukum orang murtad? Saya tak ustaz, saya tak tahu nak beritahu apa hukum orang murtad. Tapi saya nak beritahu abang berdua yang Allah sayang abang berdua lebih daripada yang abang boleh duga dan bayangkan. Allah sayangkan abang berdua lebih daripada yang boleh abang fikirkan. Allah sayang abang berdua ni. Majlis orang, saya kata dekat dia, abang belajar Kristian ni rajin-rajin. Jangan tinggal pergi gereja setiap minggu. Rajin-rajin belajar, usaha sungguh-sungguh. Kalau abang panjang umur, abang akan kata bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, dan Islam agama yang Allah redai. Islam ni agama yang Allah redai. Dia padri ni kata, ustaz ni tiru macam Kristian. Kristian kan mana-mana, tuan pergi mana-mana. Kat Malaysia ni pun saya tengok van ni dah tulis dah, dekat pintu van tu dia chalk, Jesus love you, kan? Jesus love you tu perkataan biasa dia. God love you, Tuhan sayang kita. Itu perkataan dia kata orang Kristian punya. Tapi sebenarnya dalam Quran, dalam semua 4 mazhab dia beritahu, sebelum apa suruh baca apa-apa surah, kita disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud Quran ni? Quran ni Tuhan kita bercakap dengan kita. Quran, Tuhan kita bercakap dengan kita. Sebelum dia perintahkan kita apa-apa pun, dia mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang pemurah dan maha mengasihani. Sebelum diperintah kita sembahyang, dia bercakap dengan kita, dia sayang kita, dia kasih kita. Sebelum dia perintah kita puasa, dia sayang kita, dia kasih kita.
Sebelum dia perintahkan hudud, dia beritahu dia sayang kita, dia kasih kita. Sebelum apa-apa surah, dia Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan semua sangat sayangkan anak-anak, betul kan? Tak ada orang tak sayang anak-anak dalam dunia ni. Walau betapa pun dia akan sayang anak dia. Mak ayah jahat mana pun dia sayang anak dia. Tapi tuan-tuan perempuan setiap kali nak suruh anak, ada tuan-tuan perempuan sempat nak cakap anak yang aku sayangi setiap kali, sayang ke tak anak sayang? Tapi larat tak setiap kali cakap ni nak yang main anak ayahnya sayang ni sini. Itu time dia baik. Tapi time jahat je boleh keluar anak kesayangan mari sini. Bapak sayang kau nak pesan begini. Ada tak bapak cakap macam tu? Dah hilang dah. Anak sayang macam mana pun, sekali bila dia marah, dia pun jerit daripada dalam rumah. Aloh, jerit daripada dalam rumah. Jerit, main sini cepat daripada padang. Tolong matikan switch lampu. Switch lampu kat sebelah sini je. Panggil anak kat padang. Jadi anak macam mana sayang pun kita tak lafaz bismillah, tak cakap sayang, kasih dekat dia. Tuhan kita betapa sayang dan baik pada kita semua. Dia sebelum perintahkan kita apa-apa, dia kata Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada Tuhan yang maha penyayang, yang sangat kasih kita semua. Berapa umur tuan-puan depan saya ni semua hebat-hebat ni, bukan calon-calon orang. Berapa umur masing-masing? Berapa paling lama berapa kat sini? Berapa orang paling lama kat sini umur? 100 tahun ada tak? Tak ada kan? Jadi paling lama dekat sini 60, haji berapa je? 63 65 tahun Allah sayang haji. Dia beri haji dapat kenal dia sebagai Tuhan. 65 tahun. Buat salah, bukan haji kita semua banyak buat salah, buat silap, tapi dia beri kita dapat mengaku dia sebagai Tuhan. Saya beritahu pada dua orang tadi, umur berapa bang? 33. Seorang termurtad umur 33. Saya kata 33 tahun abang diberi peluang, tapi abang tak dapat nak kenal Allah sebagai Tuhan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai orang dalam dunia ni, orang baik-baik, tapi dia tak kenal Allah sebagai Tuhan. Apa yang berlaku ni semua takdir daripada Allah. Itu kerja dia. Tapi kerja kita ialah mengajak semua orang mengenal Allah sebagai Tuhan. Kerja kita ialah mengajak semua orang dalam dunia mengenal Allah sebagai Tuhan. Tapi kita tak ada pun tengok. Saya tuan-tuan perempuan, ada tak tengok orang bukan Islam, ada tak kita doa dan kesian pada dia? Tengok orang tuan-tuan berurusan dengan kedai Cina bukan Islam, ada tak lalu ke kedai Cina dalam hati, ya Allah kesian dia tak kenal kau sebagai Tuhan. Saya tanya dalam majlis begini, anak-anak pun, program anak-anak, saya tanya, biasa anak-anak ni menunjukkan begitulah pemikiran kita. Saya tanya anak-anak ni, siapa pernah doakan orang bukan Islam, doa hidayah untuk orang lain, doakan hidayah buat manusia? Angkat tangan. Ada seorang dua angkat tangan. Yang lain siapa yang nak doakan? Saya tak ceramah lagi, saya tanya, siapa yang tak mau doakan? Ramai-ramai angkat tangan. Ustaz tak nak doakan, Cina ni jahat. Dan budak-budak cakap Cina ni jahat. Ustaz tak nak doakan sebab orang ni, India ni begini-begini, Cina ni begini-begini. Ada anak kecil, Cina ni macam ni. Saya terbayang tu mesti daripada ayah, mak atau tok nenek dia didoakan begini-begini. Dia orang kan tak Islam Ustaz, dia orang kan sembah ni, jadi dia orang jahat. Jadi kita tak boleh doa pada mereka. Saya beritahu pada adik tadi, dulu datuk-datuk nenek kita pun tak kenal Allah sebagai Tuhan. Datuk nenek tuan-tuan yang dulu-dulu dia pun tak kenal Allah sebagai Tuhan. Masa zaman Nabi, tok nenek kita semua belum Islam lagi. Kecuali tuan-tuan daripada zaman Nabi, semua belum Islam. Tapi Nabi doakan buat manusia di seluruh dunia. Satu orang yang kenal Allah, hati dia menyayangi manusia yang lain. Semakin satu orang dekat dengan Allah, semakin dia mencintai manusia, semakin dia sayang pada orang lain. Orang yang kenal Allah, tuan jalan kat komuter, tengok orang kat komuter tak tutup aurat, lepas balik doa, ya Allah, ada seorang mak wecun tadi tapi tak tutup aurat, ya Allah beri hidayah pada amal yang tadi, kesian. Ini tanda orang yang kenal Allah. Lepas berurusan yang kedai Cina, beli barang baik-baik, bayar baik-baik, senyum kat dia, mana yang kita mampu. Lepas tu doa balik, ya Allah kesian Cina tadi, dia baik dah 20 tahun beli barang kat dia, tapi dia tak kenal kau sebagai Tuhan. Haji-haji umur berapa di sini? Ada tak kawan-kawan Cina, India, kawan-kawan keliling dalam bekerja kita? Ayah saya baru ni dia menangis, dia pegang kaki saya. Umur saya 80 tahun, dia pegang kaki saya. Dia bukan menangis biasa, jarang-jarang dia menangis macam tu. Dia memang garang, tak pernah menangis. Dia bukan kaki menangis macam saya memang budak pada kecil kuat menangis, budak-budak kan. Tapi ayah saya bukan macam tu. Dia bukan kuat menangis, garang, tak pernah senyum-senyum pun tak ada. Muka memang garang betul, umur 80 tahun. Dia dengan saya, dia sangat baik. Kalau pergi mana-mana, adik-adik saya 12 orang ni naik kereta, mesti nak naik kereta dengan saya.
nampak anak baik sikit lah kan. Dia pegang kaki saya. Dia pegang kaki saya umur 80 tahun. Lepas tu dia menangis. Orang tua kalau menangis buruk juga muka dia. 80 tahun menangis, tak pernah menangis, jarang menangis. Dia menangis bukan macam saya ni buat-buat, belajar-belajar nak menangis. Bapak saya 80 tahun, dia betul-betul menangis. Dan dia bukan menangis sikit. Bayangkan orang 80 tahun keluar hingus menangis, air mata basah ni keluar hingus. Dia menangis, dia pegang saya. Dia kata, Ibi, ayah dah 80 tahun. Ayah lihat semua orang yang ayah sayang dalam hidup ni, seorang demi seorang mati tanpa Islam, dan dia orang semua masuk neraka. Dan ayah tak jumpa beberapa orang pun daripada kawan-kawan ni, tak tengok, tak jumpa pun kawan-kawan baik dia yang berniaga kerja dengan dia. Semua dah mati tanpa mengenal Allah sebagai Tuhan. Dan kata ayah saya, ayah ni macam menanti hari. Kalau 80 tahun ayah tak lihat seorang pun datang pada Islam. Ada seorang dua lah disebut. 80 tahun ayah tak lihat seorang pun datang kepada Islam. Agak-agak berapa puluh tahun lagi ayah tunggu dan untuk hidup, untuk lihat adik-adik ayah yang 8 orang yang lain untuk kenal Allah sebagai Tuhan. Berapa tahun lagi ayah kena tunggu untuk lihat orang umur, anak-anak ayah yang lain, abang kakak kau yang lain datang kepada Islam. Dia menangis sungguh-sungguh. Saya rasa dia menangis betul-betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tuan-puan lihat di keliling kita. Ada orang Cina, India umur 50-60 tahun. Mereka tak tentang kita, dia tak lawan kita, dia tak hari-hari maki kita, tak apa. Sikit-sikit biasalah. Perkauman mana-mana pun mesti ada sikit-sikit. Kalau kata bangsa ni marah, tu naluri semua orang. Tapi dia tak tentang Islam ni begitu. Tapi dia menunggu hari mati tanpa Islam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mana hati dan perasaan kita semua? Mana hati dan perasaan kita? Lalu tepi semua, dan kita tak doakan siapa-siapa untuk datang kepada Islam. Itu sekali-sekala tuan-puan kita kena tanda tanya. Jumpa orang, ya Allah, beri hidayah pada dia. Bila kita luas mendoakan orang lain, itu tanda luasnya hati kita. Saya terfikir, ayah saya tanya saya, kenapa dia orang tak datang pada Islam? Ayah saya dah tanya banyak kali dah. Saya dah jawab banyak kali, macam-macam version jawapan yang Allah beri ilham masa tu. Tapi dia tanya kenapa tak datang pada Islam. Baru ni saya beritahu pada ayah saya, tak kenapa saya beritahu ke ayah saya, ayah, orang tak datang pada Islam sebab Ibi tak perangai, tak berakhlak macam Nabi. Sebab saya tak ada akhlak, tak berperangai macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada bersama kita, dan tak ada orang yang hidup dia macam Nabi dah. Tak ada orang yang hidup dia macam Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat berakhlak. Nabi ni orang yang sangat berakhlak. Sehingga Nabi berdakwah siang malam dan penat macam orang gila, orang kata siang malam buat dakwah. Tapi dia juga adalah orang yang sangat berakhlak. Nabi tak berhenti sayang pada kita semua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya terfikir orang macam Nabi ada dua mata, dua tangan, dua kaki. Orang selalu tanya macam mana Nabi? Dia ada dua mata, dia ada dua tangan macam kita, dia ada dua kaki macam kita. Tinggi Nabi lebih kurang tinggi kita, tinggi lagi setinggi daripada saya lah. Tapi lebih kurang tinggi kita semua. Dia manusia macam kita. Dia manusia macam kita. Ada dua mata, ada dua telinga, ada dua kaki, ada satu kepala, satu hati. Tapi dia macam kita. Tapi dia telah membuat Allah sangat gembira dengan beliau. Dia manusia macam kita, tapi Allah sangat gembira dengan beliau. Allah tak lahirkan Nabi letak dekat Rom. Kalau nak cepatkan Islam ni, ambil Nabi letak dekat Rom. Rom orang tak berhenti keluar masuk, jadikan anak Raja Rom ke. Terus berlaku perubahan yang besar. Tapi Allah nak tunjukkan Nabi orang macam kita. Maksudnya ialah Nabi duduk dekat tempat yang tak ada orang peduli, tak ada orang pandang, tak ada orang nak tengok. Orang Arab Mekah, tak ada orang nak pandang, tak ada orang nak tengok, tak ada orang nak peduli. Dan Allah letak Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana. Di satu orang manusia yang macam kita saiz badan dia, tapi dia telah menyebabkan Allah gembira. Dan Masya Allah seramai ini hari dalam surau ni dapat mengenal dia sebagai Tuhan, mengenal Allah sebagai Tuhan. Dan seramai ini Allah pilih kita waktu malam ni dapat dengar nama Allah. Untuk dengar nama Allah ni satu nikmat yang sangat besar. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masa jadi khalifah 2 tahun 6 bulan, setiap kali dia sebut nama Allah atau nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang daripada berdiri, daripada bagi khutbah, dia berhenti daripada khutbah 2 tahun 6 bulan.
masa dia jadi khalifah. Sebelum tu dia macam tu juga, tapi orang tak kerja menengok dia. Masa jadi khalifah 2 tahun 6 bulan, setiap kali Abu Bakar sebut Allah atau Nabi SAW, kadang-kadang dia berhenti daripada khutbah. Dia berhenti daripada khutbah, dia menangis teresak-esak dan tak boleh teruskan khutbah dia. Orang dulu sebut nama Allah meninggalkan kesan dalam jiwa mereka. Nabi SAW tak mungkin dia tak cakap macam saya laju-laju panjang-panjang begini. Tapi dia, orang dulu menyebut dengan penuh pengertian dalam jiwa dia. Satu masa Anas bin Malik kata, aku lihat Nabi SAW bersabda, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kamu banyak menangis daripada ketawa. Kata Anas bin Malik, aku lihat semua sahabat duduk dan mereka menangis teresak-esak. Mereka menangis teresak-esak. Dia sebut Allah ni dengan nikmat. Kita sebut Allah kerana kena sebut. Kita sebut Allah kerana kita kena sebut. Allahu Akbar. Saya sendiri, kita tak ada lagu apa-apa, lagu sikit pun tak ada. Cuba nama seseorang dalam dunia ni, siapa-siapa, tuan-puan suka siapa? Lagu Kak Ewi, R&R, Cecian pada Ikroh tadi. Habis pukul 5 kat Ikroh, jalan kat 6 jumpa. Tiba-tiba jumpa siapa-siapa orang kita sukai, kita kenali. Macam mana? Ini orang pujuk cucuk kaki. Siapa-siapa lah? Siapa? Erat Aziz kan? Tengok kecoh highway. Kalau Erat Aziz lalu, dia semua itu contoh. Yang nama seseorang memberi kesan dalam jiwa kita. Tuan-tuan tak heran sangat Heran juga. Nampak tak sangat ni ni ulama semua ni Jadi dengan nama seseorang, dia memberi kesan dalam jiwa kita. Sekian lama kita sebut Allah. Saya tanya ke anak saya, ni Safiah, siapa beli masa kecil-kecil dulu? Siapa beli ni? Nenek. Siapa bagi? Allah bagi. Baik tak Allah? Baik Allah. Saya terfikir, anak saya yang mungkin 2 tahun sebut Allah dengan kita yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sebut Allah, sama kan? Adakah kita sebut Allah sama macam anak kita sebut Allah? Dalam majlis begini, kita kadang-kadang suka fikir nanti kotlah mati lagi 20 tahun. Tak. Dalam majlis ni, kita duduk majlis ni, Allah sedang melihat kita semua. Siapa antara kita, saya sendiri, siapa yang rasa yang Allah sedang melihat kita semua? Allah sedang melihat kita. Dia sedang melihat kita. Dia sedang menilai kita semua dalam majlis ni. Dalam majlis ni pun kita sedang dinilai oleh Allah. Kita sedang dinilai bagaimana jiwa dan perasaan kita. Allah sentiasa melihat kita. Dia tak pernah lupa kita. Dia sayang pada kita. Nabi Musa AS, kisah ni selalu saya dengar daripada kecil-kecil lagi. Nabi Musa AS, masa dia ketuk batu, dia tanya macam mana Allah bagi rezeki. Allah perintah ketuk batu. Dalam batu ada batu. Dalam batu ada batu. 3 kali ketuk. Tiba-tiba ada seekor ulat tengah makan daun yang segar. Apa tu ulat tu? Tengah sebut, Allah perintah Nabi Musa ambil ulat tu letak dekat telinga dia. Apa ulat tu zikir? Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yarzuqni wa la yansani. Subhana man yarani wa ya'rifu makani wa yarzuqni wa la yansani. Subhana man yarani. Maha suci Allah yang melihat aku. Wa ya'rifu makani, yang mengetahui tempatku atau keadaanku. Wa yarzuqni, yang beri rezeki padaku. Wa la yansani, yang tak akan lupa aku. Subhana man yarani, maha suci Allah yang melihat aku. Wa ya'rifu makani, yang mengetahui tempatku. Wa yarzuqni, yang beri rezeki padaku. Wa la yansani, yang tak pernah lupa aku. Allah tak pernah lupakan kita semua. Dia sentiasa ingat kita semua. Kita sembahyang Allahu Akbar, kita sebutkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira. Kita sebut sekali lagi saya sini, tapi sebenarnya orang dulu sebut dengan penuh pengertian. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar. Orang dulu nak puji Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar kabira. Besarnya Allah ni kabira, tak ada sempadan, tak ada had, tak ada ungkapan. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar kabira walhamdulillahi katsira. Pujian untuk Allah katsira, tak tahu nak ucap macam mana dah. Infinity, tak tahu nak puji Allah. Orang nak puji Allah, segala puji untuk kau, tak tahu dah nak puji macam mana. Pujian untuk kau ni tak ada had, tak ada batasan. Subhanallah wa asila. Jadi orang dulu menyebut nama Allah ini dengan penuh merasai dalam jiwa mereka. Untuk itu kita nak belajar lalui hidup ini dan menyebut nama Allah ini dengan penuh kecintaan kepada Dia, dengan penuh rasa cinta. Dia sayang kita semua lebih daripada siapa-siapa pun. Dia cinta kita semua lebih daripada siapa-siapa pun. Dia tak pernah lupa kita semua. Dia Tuhan kita. Ada orang jumpa saya, Ustaz, saya doa tapi Allah tak kabulkan.
Saya tanya dengan dia, ni kawan-kawan lah, kasar sikit dengan kawan-kawan. Saya kata, siapa Tuhan, siapa hamba? Siapa Tuhan, siapa hamba? Dia Tuhan, kita hamba. Dia sentiasa beri apa yang kita nak. Sekali-sekala kita tak dapat apa yang kita nak, kita mula soal, kenapa Tuhan tak buat begini, tak buat begini. Dia Tuhan, kita hamba. Kita cuma hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi SAW ialah manusia yang dia ni orang yang sangat berakhlak. Sehingga dikata kalau orang Badui jumpa Nabi, orang Badui ni kasar, keras, keluarga pun jenis cakap kasar, tak dididik dengan lemah lembut, kasih sayang. Tapi bila jumpa Nabi, orang yang paling kasar, paling keras, paling teruk. Orang kata orang Badui, Nabi pula orang Arab yang mulia. Orang yang paling tak ada adab ni jumpa Nabi, cakap dengan kasar, minta tolong, minta makanan tapi dengan kasar, kadang-kadang tolak Nabi. Tapi orang ni akan setiap kali jumpa Nabi, dia akan keluar dan dia akan kata, Muhammad tidak herdik saya, Muhammad tak pukul saya, Muhammad ialah orang paling baik, Muhammad ni baik, tak pernah orang layan kami macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang orang jumpa Nabi orang paling kasar, lepas jumpa Nabi terus dia masuk Islam. Lepas jumpa Nabi terus masuk Islam. Jumpa Nabi cuma 5 minit, jumpa Nabi 10 minit, jumpa Nabi setengah jam. Tapi lepas jumpa Nabi, mereka merasai Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah manusia yang sangat baik. Sebab tu orang yang dekat dengan Allah, dia menghargai orang dalam hidup dia. Orang yang dekat dengan Allah, dia mencintai semua orang dalam dunia ni. Dia menghargai orang. Orang kenal Allah, dia menghargai orang lain. Dalam majlis ni, siapa orang paling berzikir dalam majlis ni sekarang? Siapa orang paling berzikir dalam majlis ni? Orang paling berzikir dalam majlis ni, kata Syekh Sa'ad Al-Mundahlawi, ialah orang yang paling khusyuk dalam mendengar, orang yang paling sungguh-sungguh dalam mendengar. Dia orang paling berzikir dalam majlis ni. Kata Sayyidina Umar, orang yang dalam mesyuarat tak bagi apa? Tak bagi pandangan bila diminta pandangan untuk menyelesaikan sesuatu, dia termasuk dalam kalangan orang yang paling kedekut. Jadi dalam mesyuarat tak bantu menyelesaikan masalah, orang ni tak berzikir. Dalam majlis ilmu mendengar dengan sungguh-sungguh. Walaupun dengan anak, saya selalu beritahu dengan, dulu saya ingat dengan anak ni, peluk anak, pegang anak ni tak ada apa-apa makna. Rupanya ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sahabat, ada seorang sahabat jumpa Nabi. Dia jumpa sahabat, anak dia jumpa bapak dia. Sahabat ni pergi dan peluk dia kuat-kuat, peluk kuat-kuat, sayang anak dia. Dia peluk anak dia, peluk kuat-kuat. Kata Nabi, kamu sayang anak kamu? Ya Rasulullah, saya sangat sayang anak saya. Sebenarnya kalau peluk anak sayang ke tak tuan-puan? Kalau dah peluk anak tu, maknanya sayang lah. Tapi Nabi kata, kamu sayang tak anak kamu? Ya Rasulullah, saya sangat sayang anak saya. Dua perkara dia dah buat. Satu, dia dah peluk anak dia. Satu, dia dah lepaskan sayang pada anak dia. Kata Nabi, masa kamu peluk anak kamu, kerana apa amalan kamu buat ni, Allah mencintai dan menyayangi kamu. Allah mencintai dan menyayangi kamu. Rupanya dengan peluk anak, Allah sayang kita. Dengan kita peluk, menghargai anak kita, peluk anak kita, Allah sayang kepada kita. Masa peluk anak tu, Allah sayang, Allah pandang kita. Sebab rahmat mencurah-curah kepada kita. Dia tumpang kalau ada masalah dalam hidup ni, jumpa anak, peluk kuat-kuat. Peluk anak. Ni kita ada masalah lain, kita lambung anak kita kan. Cubit pusat dia, kalau mak cabut pusat keluar, ayah turun belasah kayu dia. Jadi sebenarnya bila tengah marah, kita peluk anak, rahmat Allah mencurah-curah kepada kita. Rahmat Allah mencurah-curah kepada kita. Jadi orang yang hadis riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau orang pegang tangan Nabi, Nabi tak lepaskan tangan sehingga orang tu lepaskan tangan. Kalau orang bercakap dengan Nabi, Nabi mempusing seluruh badan dia. Dan Nabi takkan potong orang tu bercakap sehingga orang tu habis bercakap. Dan lebih dahsyat lagi, Nabi SAW tidak pernah membiarkan seseorang berlalu daripada Nabi yang berhajat berlalu tanpa mendapat sesuatu. Hadis Abu Daud. Nabi tak pernah biarkan orang pergi tanpa masalah dia diselesaikan. Nabi tak biarkan orang berlalu tanpa orang tu mendapat sesuatu. Kalau dia lapar, dapat makanan, ada masalah, Nabi bagi jalan penyelesaian kepada dia. Nabi begitu menyayangi orang lain. Orang sibuk nak salam orang pun tak sempat kan. Ni kalau orang tak ada kerja, bolehlah duduk dengan tangan kan. Orang sibuk boleh tuan-tuan nak salam dengan orang, pandang muka orang. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang pegang tangan dia, tak tarik tangan sehingga orang tu tarik tangan dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam orang cakap, dia tak potong sehingga orang tu habis bercakap. Dan Nabi tak biarkan dia berlalu tanpa mendapat sesuatu. Inilah antara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang orang jumpa Nabi sekejap je, Nabi orang dapat merasai kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan tengok saya macam ni je lah. Saya tengok tuan-puan macam ni je. Tapi Nabi melihat kita,
dengan penuh rasa kasih sayang. Nabi melihat manusia ketika itu sahabat dengan penuh rasa sayang. Ada seorang sahabat nama dia Zahid radhiyallahu anhu. Dia ni orang Badui, sahabat Nabi, tapi daripada orang Badui juga, orang anggota badan dia tak sempurna. Riwayat Tirmizi, dia badan tak sempurna, dia jumpa Nabi ada kekurangan pada diri dia, orang kampung pula. Dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bawa hadiah. Jumpa Nabi, dia bagi hadiah. Dia sayang Nabi, sahabat-sahabat sayang Nabi, datang-datang bagi hadiah. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak dia dekat pasar. Nabi nampak dia dekat pasar. Nabi pergi daripada belakang dia, Nabi tutup mata dia. Nabi tutup mata dia. Tuan-tuan, orang hebat, orang besar, tiba-tiba nak salam, nak peluk dengan orang yang cacat, tak sempurna, selekih agaknya. Nabi pergi dan pegang, tutup mata dia ke belakang. Nabi bergurau dengan dia. Nabi bukan macam kita. Kita memang suka bergurau, maharaja lawak kan. Memang kalau kita semua suka, kalau boleh nak ketawa 24 jam. Kalau pada pagi sampai malam ketawa kan? Pada pagi sampai malam ketawa. Ada seorang kaum pejabat saya perempuan, semua ngorak-ngorak tak dapat-dapat. Lalas kahwin dengan seorang handsome, tidak, duit pun tak banyak. Dulu dia kata dia nak handsome, nak duit banyak, anak raja. Orang perempuan terkenal kan. Jadi dia cari-cari, dia tunggu, cari, dia tulis apa benda dia punya kawan-kawan lah kan. Dia tulis apa ciri-ciri dia nak. Tiba-tiba saya tengok dia kahwin dengan orang tak kaya, tak mancung. Dia macam Arab. Tiba-tiba dia tak tengok. Rupanya sebab apa? Sebab orang lelaki tu pandai buat bagi dia ketawa. 24 jam kau ketawa. Saya duduk sekejap pun saya ketawa juga. Jadi dia bagi dia jadi kelakar kan. Jadi kita memang suka ketawa. Tapi Nabi SAW dalam Bukhari, Nabi tidur, hati Nabi berjaga. Nabi tidur, hati dia berjaga. Nabi tidur, hati dia berjaga. Tapi Nabi melihat orang ini dengan penuh rasa sayang. Nabi tengok orang dengan rasa sayang. Nabi ajar menghargai baik orang. Orang yang dekat dengan Allah, dia menghargai orang keliling dia. Dia menghargai semua orang Islam. Dia menghargai semua manusia dalam dunia. Ini tanda orang yang dekat dengan Allah. Dia menghargai orang dalam hidup dia. Saya pun dulu heran juga. Ustaz-ustaz selalu kata kepada Allah, orang malam-malam kena doa, ambil nama, tulis. Habis pula nak sibuk-sibuk. Kan dekat dengan Allah, baik berzikir, pada ingat nama orang, dapat pahala ingat nama orang. Tuan-tuan dapat pahala ke tak ingat nama orang? Ingat nama orang, nak ingat nama keluarga dia, nama anak dia, dapat pahala ke? Tapi rupa-rupanya orang yang dekat dengan Allah, dia menghargai manusia di keliling dia. Dia ingat nama dia, dia hargai. Nabi SAW hafal nama-nama anak-anak sahabat yang syahid. Nabi SAW memberi penghargaan pada setiap sahabat. Nabi sebut nama-nama sahabat. Nabi suka panggil nama-nama sahabat. Nabi panggil mereka dengan gelar-gelaran yang mulia. Nabi beri gelar-gelaran yang menaikkan kemuliaan mereka. Nabi menghargai semua orang dunia. Nabi sambil duduk rasa sayang ke orang. Kan kita dengar kisah Nabi SAW masa dia jumpa dengan Walid bin Walid, adik-beradik Khalid Al-Walid. Dia jumpa Walid bin Walid. Dia kata, aku heran adik-abang kamu ni, dia orang pandai tapi dia belum masuk Islam. Nabi sebut tu dengan penuh tanda peringatan. Dia ingat kepada siapa? Khalid Al-Walid. Kalau Khalid masuk Islam, ya Allah, betapa mulia. Lebih kurang kalau perkataan asalnya, saya dulu sebut juga, tapi saya sebut tak ada perasaan. Saya dulu dengar-dengar. Tapi rupanya saya belajar, rupanya Nabi sebut tu tanda sayang. Saya tak faham kenapa Nabi sebut. Nabi sebut begini, aku heran orang yang pandai macam Khalid tapi belum memeluk Islam. Saya ceramah sebelum-sebelum ni, aku heran orang yang pandai macam Khalid tapi belum masuk Islam. Kalau sebut macam tu, gaya perli pun ada kan? Pandai tapi tak masuk Islam. Itu kita bercakap macam tu. Nabi SAW sebut bukan begitu. Nabi sebut tak tahu bagaimana, tapi Nabi sebut dengan tanda sayang. Macam mana Khalid pandai, belum masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, bagaimanalah Allah akan beri layanan kepada dia. Tengah duduk Nabi ingat, lebih kurang kita sampaikanlah salam kat Khalid. Kalau kita kan sampailah kat Khalid, ada beritahu pada adik Khalid Al-Walid ni, beritahulah sampai. Kalau kita sampaikanlah salam kat dia, aku teringat kat dia. Lebih kurang begitulah kalau bahasa kita tu, aku teringat kat dia. Baiknya lah kalau dia masuk Islam. Itu maksud Nabi SAW. Walaupun siapa Khalid, Khalid ni orang ketua perancang bunuh orang Islam dalam perang Uhud, yang ajak serang daripada atas. Khalid Al-Walid penyebab ramai orang Islam mati. Mayat orang Islam bertabur-tabur. Ada seorang sahabat, dia dapat orang pus mayat kat dia. Mayat apa, isi dalam kuning. Mayat bapak dia dah syahid. Jadi orang-orang sahabat-sahabat perang Uhud, Nabi tengok Hamzah dalam keadaan teruk, sahabat lain semua ada setengah kutip-kutip mayat. Tapi rupa-rupanya Nabi boleh teringat pada Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu.
Nabi sebut Khalid al-Walid. Nabi sayang semua dalam dunia ni. Nabi nakkan kebaikan buat orang lain. Kalau kita lantak dia, tunggu nanti kita menang, kita kerat kepala dia, dia dah bunuh ribu orang. Nabi SAW menyayangi semua orang dalam dunia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belajar malam-malam sebut semua nama keluarga kita, sebut nama jiran-jiran kita, sebut nama pengurusi masjid, sebut nama AJK, Tok Syah. Hargai orang lain. Sebut nama orang yang tak pernah datang masjid, sebut nama orang yang tak pernah datang sembahyang Jumaat, sebut nama orang yang tak pakai tudung, sebut nama orang yang tak pernah datang masjid, sebut nama orang yang hari buat perempuan bulu giling, sebut nama orang yang jahat-jahat dalam dunia. Ya Allah, kesian dia tak tahu. Beri hidayah pada dia. Bila tuan-puan doa begini, tuan-puan dah dapat sedikit mirip dengan doa Nabi SAW. Kita akhlak jauh lagi pada Nabi, kita belajar betulkan doa kita. Malam-malam tukar doa. Malam-malam sebut nama orang lain, anak saudara kita, cucu saudara, bayang muka dia. Ya Allah, anak saudara yang ni maafkan dia. Ya Allah, pakcik saya ni, Pak Long saya, Pak Azam saya, Pak Tik saya, isteri dia, anak dia, saya punya ni, biras saya, Pak mertua saya, ayah mertua saya. Ya Allah, beri hidayah pada dia. Dia tak sembahyang. Ya Allah, beri hidayah pada dia. Dia tak pakai tudung, dia duduk jumpa saya, berbual berurusan dengan saya, tapi dia belum dapat jaga perintah kau. Ya Allah, beri hidayah pada dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belajar mendoakan semua orang. Semakin banyak nama kita doa dalam doa kita, tanda luasnya hati kita kepada manusia, tanda kita sayang pada manusia lain, lagi tanda kita sayang semua orang yang dekat dengan Allah. Dia menghargai orang dalam hidup dia. Nabi SAW tutup mata siapa tadi? Riwayat Tirmizi, tutup mata Zahir radhiyallahu anhu, tutup mata. Siapa nak beli budak seruhan ni, dia segembira Nabi tutup mata dia. Tuan-tuan boleh buat balik nanti. Tutup mata isteri balik kan? Balik pada surau biasa marah kan? Ya Allah, yang tengok drama lagi. Astaghfirullah, neraka kau ni. Orang kuliah kat surau tadi, macam ni isteri semua balik mengamuk kau mah kan? Jangan balik mengamuk. Walaupun kerisauan, risau dah kat keluarga, balik kan jangan mengamuk. Balik tengok keluarga teruk masuk bilik. Kau nak mengamuk, ambil uduk dulu, sembahyang 2 rakaat nangis. Ya Allah, isteri saya jadi begini sebab saya, anak saya begini sebab saya. Bukan bawah ini jadi macam ni. 15 tahun duduk dengan saya macam ni, jadilah dia begitu. Jadilah dia begitu. 15 tahun duduk kita, jadilah dia begitu. Jadi kita doa, salahkan diri. Allah suka orang bila rasa salah dia. Bila kita salahkan orang lain, kita dah berubah dah. Kita dah tak nampak kebaikan, kita jadi nak marah orang. Jadi kita belajar begitu insya-Allah. Sayangi semua orang. Tengok salah, ya Allah, syukur Islam dia ni, Islam isteri saya ni, Islam anak saya, Islam suami saya. Sebab ada orang tak kenal Allah sebagai Tuhan pun. Ada orang tak kenal Allah sebagai Tuhan pun dalam hidup dia. Kata Zahir, tengok orang kampung dia hargai. Ya Rasulullah, kalau kamu jual saya, tak ada orang nak beli saya. Kata Nabi, lebih kurang maksudnya, sesungguhnya Allah mencintai kamu. Allah mencintai kamu. Dan seluruh malaikat penghuni langit mencintai kamu. Orang macam Zahir, dia dikenali di sisi penghuni langit. Allah kenal dia. Kita ni ceramah sana sini mungkin semua orang mungkin dah kenal kita, tapi rupanya dekat langit nama kita tak dikenali. Di sisi Allah kita dikenali, tapi bukan dikenali sebagai orang-orang yang saleh. Kita nak kita dikenali di sisi Allah, di pandangan Allah bagaimana kepada kita semua. Dan itulah yang menentukan siapa kita dan akhir kita segala-galanya ialah Allah kata aku gembira dengan kamu, kita berjaya. Allah kata aku tak gembira dengan kamu, kita gagal. Ini sahabat-sahabat begitu. Zahir radhiyallahu anhu, dia tak kisah orang kampung Nabi hargai. Kita tuan belajar hargai semua orang. Jumpa semua orang beri salam. Jumpa anak muda melepak tepi jalan beri salam. Jumpa nampak orang tua-tua main dam ke kat bandar. Main dam kat kedai mamak tak adalah. Main iPad kat tepi kedai mamak pada pagi sampai malam. Jumpa beri salam. Jumpa orang beri salam. Jumpa orang beri salam. Sambil senyum beri salam. Mampu dakwah dia. Cakap sikit kebaikan. Puji Allah, agungkan Allah. Jangan marah-marah, puji Allah, agungkan Allah. Bila dia rasa kebesaran Allah dekat jiwa dia, dia mudah nak buat baik, dia mudah nak insaf, dia mudah nak berubah. Saya sendiri, masa saya mula-mula dulu, satu hari, saya tak pernah sampai sini lagi kan, panjang dah biodata cerita tu. Haji dah dengar ceramah saya ke je? Oh pernah kan? Itulah habis biodata seram sedih-sedihkan, dia budak jahat kan. Jadi dulu masa saya dengan keluarga saya, 12 orang adik-beradik saya. Kat rumah saya, sebelum tu saya baru ni, saya duduk dekat ada satu majlis, ada orang alim-alim lah. Saya tak alim, duduk dengan orang alim-alim.
Tiba-tiba dalam orang alim ni dia pegang tangan satu. Dia orang pegang tangan sambil duduk tu dia gosok-gosok tangan alim lain. Saya pun seram jugalah. Dia gosok-gosok tangan. Sambil dia gosok tangan tu, air mata seorang alim yang lain ni menitik, mengalir air mata. Saya pun macam juga dia orang ni berbuat mengalir air mata bang. Macam kita gelak-gelak tapi air mata tiba-tiba keluar, pegang air mata mengalir. Orang alim yang seorang ni pegang seorang lagi, yang seorang tu pegang saya. Kemudian bila dia pegang tangan saya, dia peluk saya. Dia cakap dekat saya, dia orang baik, orang alim. Dia kata dekat saya, Ustaz, terima kasih kerana membuat kerja-kerja yang saya tak mampu nak buat. Maksudnya kerja dakwah lah. Saya terfikir orang baik macam tu, orang alim macam tu, dia boleh hargai orang lain dalam hidup dia. Dia boleh, sebenarnya dia buat dakwah banyak lagi. Tapi saya rasa sedih sebab saya cuma Allah angkat kutip saya daripada longkang. Keluarga saya macam mana daripada longkang, tempat kotor Allah angkat, ambil saya untuk saya belajar-belajar berdakwah. Tapi orang macam ni pandai hargai orang lain. Keluarga saya dulu menghargai orang lain. Tuan-tuan kena belajar menghargai orang, belajar sayang pada orang, belajar tengok kebaikan orang lain. Inilah Islam. Inilah Islam, menghargai orang lain dalam hidup dia. Tengok baik orang. Orang dulu tengah duduk dengan Nabi, ya Rasulullah, kan hadis ni terkenal. Ya Rasulullah, saya sayang dia tu. Ya Rasulullah, saya dulu fikir juga macam mana lah orang lelaki sayang orang lelaki. Seram juga bunyi dia tu. Kalau fikir-fikir zaman sekarang seram. Sebab kita banyak tengok TV, drama, sampai kita tahu mana yang betul, mana yang tak betul. Imam Syafi'i rahmatullah alaih dipicit kaki mak dia. Sambil dipicit, kemudian dicium kaki mak dia. Ini orang yang faham agama. Dia memuliakan ibu bapa dia. Dia bukan sujud pada diri, tak tengah picit-picit, cium kaki mak, sayang kat mak, rasa sayang. Sedangkan dia belajar agama, agak-agak dah ingat akhirat nak sayang mak gitu. Tapi itulah kesan daripada Islam. Dia cium kaki mak. Mak dia tanya kenapa cium kaki mak? Kata Imam Syafi'i, mak, dekat sinilah syurga buat saya. Dekat sinilah syurga buat saya. Dia, tapi akhirnya orang dah tak faham. Sebab kita banyak tengok TV. Dulu-dulu zaman Nabi sahabat, ada seorang orang Islam mati, semua orang menangis. Tapi kalau orang saleh, semua orang menangis. Pernah sekali Sa'ad bin Ma'as, riwayat Muslim. Sa'ad bin Ma'as, dia ni Nabi hantar buat dakwah kaum Yahudi, selesaikan masalah kaum Yahudi, berdakwah lah. Sampai kat kaum Yahudi, dia kena bunuh. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku dengar Nabi SAW menangis, aku dengar Abu Bakar dan Umar menangis, dan aku dapat bezakan tangisan Abu Bakar dan Umar. Sa'ad bin Ma'as mati, aku dengar Nabi menangis, Abu Bakar menangis, Umar menangis. Dia tak nampak tu, tapi dengar tangisan. Dapat diberita Abu Bakar dan Umar terus menangis kuat-kuat. Tuan-tuan boleh bayang tak orang dulu? Sa'ad bin Ma'as bukan keluarga dia, tapi dengan Sa'ad bin Ma'as syahid, terus orang Islam menangis tak? Sebab orang dulu, orang Islam, hati dia bila ucap syahadah je, hati mereka bagaikan keluarga yang sangat rapat. Bila ucap syahadah, hati bagaikan keluarga yang sangat rapat. Tuan-tuan tengok saya bagaimana? Saya tengok tuan-puan di sini bagaimana? Orang dulu bila ucap syahadah, mereka macam keluarga yang sangat rapat. Mereka sangat sayang orang Islam yang lain. Kita banyak tengok TV, tengok cerita Rembo dulu kan, tengok orang mati ramai-ramai, dan kita tak rasa apa-apa. Macam ni orang kena banjir kat Terengganu, kat Kelantan, Terengganu, Pahang, dan tempat-tempat lain juga. Bila kita dengar, ada tak sesiapa menangis dengar? Ada tak air mata kita keluar dengan orang Islam susah, lapar, sakit? Kata Nabi, satu orang kenyang, jiran dia lapar, dia takkan masuk syurga. Dia akan ditanya, kenapa dia jiran kamu lapar? Satu orang kenyang, satu orang ada berduit lah, ada keperluan hidup. Tiba ada orang miskin datang kata, abang, saya lapar. Orang tu kata, saya lapar. Dan dia tak beri pada orang tadi. Orang ni takkan masuk syurga sehingga dia dapat jawab, kenapa dia tak beri orang tadi makan? Kenapa dia tak beri orang tadi makan? Dan ramai orang sekarang tengah susah, lapar, rumah hancur lebur. Ada tak kita rasa kesian dan sayang? Orang dulu mereka sayang orang lain. Uthman radhiyallahu anhu, masa musim haji, Uthman bawa 70 ekor unta. 70 ekor unta tu penuh dengan makanan. Tiba-tiba Uthman jatuh pingsan. Orang tanya Uthman, kenapa pingsan? Kenapa pingsan? Uthman jawab, ada tu, dia berpuasa. Tapi dia bawa 70 ekor unta penuh makanan untuk bagi orang lain makan.
Kita biarkan orang buat Islam apa. Dan kadang kita kenyang dan kita tak bantu. Kita selalu kata ni kat tempat orang luar. Dulu dekat tsunami kita kata ni dekat Aceh. Masa tsunami kita kata dekat Aceh. Masa dekat Kelantan kita kata dekat Kelantan. Saya bukan Kelantan, tak ada kerja Kelantan, tak ada keluarga saya kat sana. Sebab kita semua, saya sendiri, bukan saya sendiri, kita tak ada sayang orang Islam yang lain. Jadi orang bukan Islam tak nak jadi keluarga kita. Sebab jadi keluarga orang Islam tak ada kaedah sama je. Baik dia berkeluarga dengan orang Cina, maaf, orang Cina banyak duit, kumpul buat dewan besar-besar, bantuan orang-orang Cina sama orang Cina. Sebab tak ada faedah dari orang Islam. Dulu-dulu orang tengok orang Islam ni berkasih sayang, benar-benar berkasih sayang, sampai mereka begitu cemburu untuk menjadi ahli keluarga kita semua. Itulah yang membuat orang datang kepada Islam. Kita begitu berkasih sayang sehingga orang bukan Islam cemburu tengok kita, cemburu tengok kita berkasih sayang. Kita menghargai orang lain. Tengok sahabat kata, ya Rasulullah, saya sayang dia. Saya mula-mula dengar hadis dulu, saya rasa seram. Saya tak nak cerita ke orang, saya rasa pelik hadis ni. Mula saya dengar ustaz cerita, saya bukan jadi orang macam tu. Jadi lembut-lembut, tidak, saya tak faham. Nabi kata, sahabat kata, ya Rasulullah, saya sayang dia tu. Kata Nabi, kamu dah beritahu dia kamu sayang. Saya terfikir, kenapa Nabi cakap macam tu? Hadis ni terkenal, ramai orang selalu cerita. Dia berlari pergi kat beritahu orang tadi, tuan, saya sayang tuan kerana Allah, saya sayang tuan kerana Allah. Kata orang tu, semoga kerana dia kamu sayang aku, semoga Allah bertambah sayang kepada kamu. Dia sayang orang tu kerana ada kebaikan dia. Kita tak, kita sambil lalu kita tak suka orang, dia tu aku tak berapa berkenan. Sambil lalu dia tu bukan geng kita tu, dia tu bukan kawan kita. Dia tu, kita sambil lalu kat kedai. Saya sendiri lalu kat kedai. Kat kedai ni tak apa sedap, kedai ni pun tak sedap. Sambil lalu kedai kena maki, 8 kedai dia kena maki. Sambil lalu je, lalu nampak orang kita tak suka, tu angkat mulut, angkat mata. Kita mudah berbuat dengan orang walaupun kita tak pernah berbual pun dengan dia. Orang dulu tak pernah berbual pun dia mudah nak sayang kat orang. Nabi tak pernah jumpa kita tapi dia sayang kita. Inilah kasih sayang yang paling tinggi. Nabi pernah duduk-duduk, tiba-tiba hujung hadis tu Nabi kata, aku rindu kau saudaraku, aku rindu kau saudaraku. Kata sahabat, ya Rasulullah, sahabat tengok Nabi sedih, rindu. Bila rindu ni sedih lah, benda tak ada depan mata, rindu, sedih. Nabi sedih, aku rindu kau saudaraku. Sahabat tiba-tiba kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu. Nabi kata tak, kamu sahabat aku. Nabi kata, aku rindu kau saudara. Nabi kata, ya Rasulullah, kami saudara kamu. Nabi kata tak, kamu sahabat aku. Nabi kata, aku rindu kau saudara. Nabi kata, ya Rasulullah, sahabat nak bilakan Nabi, kami saudara kamu. Nabi kata tak, kamu sahabat aku. Nabi kata, saudaraku ialah orang yang tak melihat aku, tak mendengar aku, tapi mereka benar-benar beriman kepada aku. Mereka benar-benar beriman kepada aku. Nabi tak tengok kita, tapi duduk-duduk dia teringatkan kita semua. Tengah duduk-duduk Nabi teringatkan kita. Nabi menangis buat kita. Tengah malam Nabi SAW menangis sampai, kata Aisyah, sepanjang Nabi SAW menangis sepanjang malam. Sahih Muslim, satu malam di Madinah Nabi sujud dan tak angkat-angkat kepala. Nabi tak nak angkat kepala. Nabi menangis dan menangis dan menangis. Nabi benar-benar merayu pada Allah. Allah suka tangisan Nabi dan Allah suruh malaikat berkuang tanya pada Nabi, kenapa kamu menangis? Sebenarnya maksudnya macam malaikat pergi pujuk Muhammad SAW, tanya dia, sedangkan Allah Maha mengetahui, sudahlah menangis, apa kamu nak? Nabi menangis betul-betul. Jibril datang. Satu malam tu 3 kali sujudnya. Satu malam tu 3 kali sujud. Satu malam lepas bangun tu 3 kali sujudnya. Maksudnya Nabi sujud punya lama dalam doa tu 3 kali. Sujud yang pertama Jibril datang, ya Rasulullah, apa kamu nak? Nabi cuma kata, ya Allah, maafkan umat aku. Menangis berjam-jam cuma kata apa? Ya Allah, maafkan umat aku. Siapa umat tu? Saya tuan-tuan semua. Mak ayah kita sayang, isteri kita, anak kita. Jadi kita kena ada cita-cita untuk jumpa Nabi SAW. Sebab dia tak pernah jumpa kita, tapi sebab doa dan tangisan dia, mak ayah kita dapat mengenal Allah sebagai Tuhan. Sebab doa dan tangisan dia, anak-anak kita sayang dapat kenal Allah sebagai Tuhan. Anak-anak kita kecil-kecil, saya bila azan anak masa lahir selalu sedih. Sebab saya tengok abang kakak saya baik-baik dengan saya, dia tak Islam. Saya sedih sebab saya kata, ya Allah, anak saya lahir je terus dapat dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Akbar, Allahu Akbar. Terus dengan nama Allah yang Maha Besar. Sian orang keliling kita, dia orang tak kenal Allah sebagai Tuhan. Untuk tu, tuan-tuan dan puan sekalian, Nabi sujud lagi. Jibril balik dan beritahu 3 kali. Pujuk Nabi kata, Ya Allah maafkan umat aku, Ya Allah maafkan umat aku. Nabi doakan kita semua. Untuk tu, tuan-tuan sekalian, kita doalah supaya Allah letak kita dapat ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Nabi kata, siapa tuan-tuan perempuan nak duduk dekat dengan Nabi dalam syurga, kat tangan. Saya seorang je. Siapa nak duduk dengan Nabi dalam syurga, kat tangan. Saja nak tengok tangan tuan-tuan, nak ajak pergi jauh-jauh kan, tak nak pula kan. Angkat tangan. Jadi kata Nabi, orang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga ialah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya dapat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Dapat duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Jadi sentiasalah kita berdoa buat manusia lain dalam dunia ni. Doa untuk orang lain. Saya baru ni saya pergi ke masjid ni, masjid dekat sini Seri Kitale. Saya balik dah lewat, saya datang iktikaf dekat situ. Nak balik rumah dah tak larat dah, iktikaf kat masjid sampai pukul 3 pagi, 2-3 pagi. Sampai-sampai saya nak tidur lah, lewat saya memang tidur lah, dengkur saya tidur. Kalau habis ceramah dengkur. Kalau sebelum ceramah tak boleh tidur, takut dia ceramah. Habis ceramah dengkur. Orang kata lepas ceramah menangis. Jadi saya sampai kat masjid tu sambil lalu dekat saf je, sebab pemalas nak sembahyang tahajud. Tapi ceramah dah beria sangat tadi, rasa tak sembahyang tahajud teruk sangat ni kan. Tapi malas juga nak sembahyang, dah penat. Jadi saya dah balik, memang otak dah tak larat dah. Saya singgah kat situ, saya suka lalu kat saf tu. Saya ni bukan amalan lah, saja saya cerita tuan-tuan ni, tuan-tuan jangan ikut pula, bukan amalan sunnah ke tidak. Saya nampak orang tengah doa-doa, saya lalu, saya pergi belakang orang tu. Saya suka kalau orang menangis berduri tu, saya doa, Ya Allah, pasti kau sayang hamba kau ni. Pukul 3 pagi dah bangun menangis, Ya Allah, dia doa banyak-banyak, berilah sikit kat saya kan. Malah doa panjang ni sebab nak tidur. Kalau menangis kan tak boleh tidur dah. Jadi Ya Allah, dia doa banyak-banyak tu, berilah sikit kat saya pergi tidur lah. Satu hari saya pergi-pergi, saya dengar orang nangis teruk baru ni. Nangis teruk, bukan menangis sikit, banyak dosa dia agaknya menangis untuk umat agaknya. Menangis teruk dia menangis, bukan sikit. Tapi dia doa keluar-keluar sikit-sikit. Saya pergi belakang dia, gelap. Saya pun doa, saya nak pergi tidur sambil nak pergi beli air. Lalu Ya Allah, daripada juta-juta rahmat yang kau beri pada dia, berilah sikit kat saya. Saya dengar seorang alim doa macam ni, Syekh Umar Palampuri. Dia doa pada orang, Ya Allah, daripada juta-juta rahmat yang kau beri pada hamba yang bertaubat ini, berilah sedikit kepada saya. Jadi dia tengah tengok orang tengah nangis-nangis, saya tengok orang dia nangis, saya doa belakang dia. Saya pergi dekat, Ya Allah, berilah sikit pada doa dia ni kat saya. Tiba-tiba saya dengar dia doakan nama saya. Dia doakan nama saya. Dia sebut nama saya. Saya betul-betul tak pernah dengar orang sebut nama saya dalam doa. 2 kali lah, sekali lagi waktu belajar sebab surah polis kita memang orang kenal kita. Ini saya dengar orang sebut nama saya. Dia sebut nama saya. Tak apa lagi, saya dah nak menangis. Siapa pula doakan aku malam-malam. Setelah baru saya tahu, untungnya kawan-kawan yang baik-baik. Saya baru-baru ni malas nak layan kawan-kawan ni, tak sempat nak buat apa. Telefon dah campak ke tepi dah. Saya rasa nak batalkan line telefon ni sebab orang telefon tak angkat, dia rasa malu macam gaduh orang. Tak macam gaduh sebab tak boleh nak angkat dah. Bukan saya riak ke apa, tak ada. Dulu bagi je dulu kan, bagi dia tak boleh angkat dah. Reply message pun dah payah lah, tak ada penuh ni. Kalau tuan baca tak tahu balas kan, tak balas. Jadi saya rasa kawan-kawan baik-baik semua dah merajuk dah. Kawan-kawan masjid semua dah merajuk dah. Saya tiba-tiba saya dengar ada orang doakan saya. Tuntung kalau kita ada kawan-kawan yang baik-baik, kawan-kawan yang baik-baik, kawan-kawan yang suka berdakwah, kawan-kawan ulama-ulama, kawan-kawan dengan orang ahli-ahli. Dia doakan kita malam-malam. Selalunya begitu. Orang dekat dengan Allah, dia tak lupakan doa orang yang berurusan dengan dia, orang yang jumpa dia. Tu mahal dia. Walaupun dia tak bagi duit kat kita, tapi dia selalu doakan kita. Dan doa ni harta yang paling mahal. Ada orang kata dengan saya, Ustaz, macam mana saya nak doakan orang? Saya pun jahat. Saya pun jahat. Tuhan makbul ke doa saya? Saya kata dengan dia, bukan sebab awak baik, sebab awak berdoa pada Tuhan yang betul dan maha penyayang. Kita berdoa, kita dimakbulkan bukan sebab kita warak baik. Tak, itu salah satu sebab-sebab lain. Tapi paling utama, kita dimakbulkan doa sebab kita berdoa pada Tuhan yang betul. Ada orang agama lain, dia menangis-nangis, kesian dia, tapi dia berdoa pada Tuhan yang salah. Sebab tu Syekh Umar lalu dekat rahim tengah beribadat dalam tempat ibadat dia. Umar lalu, Umar menangis.
Tak berhenti Umar menangis. Umar kesian dia. Dan Umar baca Al-Quran, saya tak ingat ayat tu. Mereka berusaha keras tapi mereka diumbar dalam neraka. Umar baca ayat tu sambil lalu. Orang tu jumpa Sayyidina Umar, kenapa menangis ni? Umar tak berhenti menangis. Umar tak berhenti menangis. Orang tanya kenapa? Umar tak tahan menangis. Zaman Sayyidina Umar ada satu orang mati murtad. Umar menangis berbulan-bulan. Seorang tak ada harga, tak tahu nama pun, tak terkenal pun. Satu orang mati murtad, Umar menangis berbulan-bulan. Umar menangis berbulan-bulan. Duduk sekejap termenung, ingat orang itu orang Islam, orang saleh, dia tak lupa nak doa apa. Saya dengar dia doa. Tuan-tuan apa dia doa? Ya Allah, dia sebut nama-nama keluarga saya. Siapa dia? Itulah cikgu yang mula-mula ajak saya dulu. Disebut Liu Yun Pao nama bapa saya. Disebut nama kakak abang saya bukan Islam. Disebut dengan dia benar-benar menangis. Saya kata, orang ni saya dah tak jumpa bertahun-tahun, tapi dia doakan ahli keluarga saya. Dia doakan ahli keluarga saya. Inilah Islam. Orang kita tak pernah jumpa lama. Mungkin kita dah tak ada canggih, kita tak ada handphone, tak WhatsApp dengan dia pun, tak SMS dengan dia, tapi dia tak berhenti doa buat kita. Tuan-puan, siapa malam-malam menangis doa buat orang Islam yang lain? Doa orang bukan Islam, sebut nama orang lain sampai kita menangis. Kalau tak menangis sebab tak boleh menangis. Ya Allah, tak tahu dah, tak boleh nak menangis apa dah. Kita dah tak tahu mana tempat patut menangis, mana tempat tak patut menangis. Orang kata menangis penat. Saya kata ramai orang berdoa apa? Ramai juga orang menangis tengok drama, menangis tengok TV. Kita banyak sangat tengok TV. Kita dah tak tahu mana mati betul, mana mati tak betul. Kita dah tak tahu mana sakit betul, mana tak sakit betul. Kita banyak tengok TV yang susah. Kita tak tahu mana susah betul, mana tak susah betul. Kita dah tak tahu mana tempat patut menangis dan tempat tak patut menangis. Sampai untuk menangis untuk agama, kita terpaksa letak lagu-lagu boleh menangis. Untuk sembahyang menangis, kita kena tambah lagu. Doa kena masukkan lagu. Sebab tak boleh menangis, teruk sangat. Kita menangis sebab doa, kita menangis sebab lagu tadi. Kita pun dah tak pasti, dah teruk sangat, dah sampai tak boleh menangis. Akhirnya kita dah tak pasti siapa jadi kat hati kita ni. Tapi kita tak rasa apa-apa nak agama ni, tak rasa. Sembahyang dah tak apa nak rasa. Dah tengah azan dah kita dah tak apa nak rasa. Saya sendiri, kita macam dah. Sebab tu kita kena berusaha keras. Kita sangat jauh, sikit-sikit. Sebab tu nak kata kalau sembahyang khusyuk, dia lari-lari sikit, khusyuk balik. Sembahyang macam ni insya-Allah Allah terima lagi. Tapi sembahyang dia terus hilang terus. Tak sedar dah kat mana sembahyang tu, tak tahu apa jadi kat sembahyang tu. Ni dah kritikal lah, dah teruk sangat lah. Lepas tu kita berusaha. Orang dulu sembahyang jemaah dekat masjid 5 waktu, berusaha jangan berhenti. Boleh insya-Allah tuan-tuan kan? Saya nak cerita dah tak habis lah. Saya kat rumah dulu, keluarga saya kat rumah ada arak dan putih ais. Keluarga saya seorang pun tak sembahyang. Tak bagus cerita, tapi saya cerita juga kat tuan-puan. Sebab saya nak ceramah tak pandai sangat, tapi kongsi-kongsi begini je lah. Keluarga saya semua tak sembahyang. Abang-abang, kakak saya tak tahu jadi apa. Bawa perempuan sana sini, bawa kereta sana sini. Bapak saya senang, hidup senang. Kaya maksud tu. Apa saya nak semua dapat. Baca masa tu, rumah saya tu mau mendengar Oktoberfest apa semua kan. Rumah saya dah lama dah. Setiap tahun hari raya macam itulah keluarga saya sambut. Ada arak dalam rumah saya. Tuang arak, hidang semua sekali. Dulu begitu. Bapak saya, dia tokek ladang besar. Sebelum dia bengkak. Dan kemudian satu hari, satu orang cikgu dalam kelas bagi ceramah. Tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Saya budak-budak masa tu, menangis tak berhenti. Satu solat tinggal 80 tahun dalam neraka. Saya benar-benar menangis hari itulah. Habis dah pahala cerita, tak ada pahala dah. Masa tu menangis betul, sungguh-sungguh menangis. Saya fikir, ya Allah, macam mana nak buat. Saya balik rumah tengok keluarga macam tu juga. Abang-abang kakak saya belajar kat lain, saya dengan adik saya. Kat rumah saya berusaha. Saya pergi masjid, bapak saya marah. Pakai jubah masa tu, pakai serban putih, jubah putih. Tu dia pakai jubah putih, serban putih. Di kelas tambahan petang, darjah 6 pakai serban putih, jubah putih. Semangat terlebih. Tinggal satu pakai celak. Lagi seram orang tengok. Celak tebal pula. Pakai celak pergi belajar. Sampai ayah saya dah bising. Jiran saya kata, ni dah macam orang perempuan lah kau ni. Tak pakai serban balik, tukar baju Melayu balik. Kemudian pergi semayang pun ikut belakang. Satu hari saya tengah kat rumah, setiap hari saya belajar hikmat. Tuan-puan dengan keluarga ni kena banyak hikmat. Bila hikmat, keluarga kita mudah nak ikut cakap kita. Allah mudah gerakkannya. Dulu saya tulis kat Facebook pasal Indonesia, siapa tu ada buka madrasah besar tu, yang badan dia bertatu, orang kaya sebelum tu.
Saya tulis kat Facebook, ramai Indonesia sebut nama Ustaz, Pak ni kan, Pak ni semua sebut nama dia. Sekarang ada madrasah besar. Satu hari saya jumpa dia ni, dia dah isah bertaubat. Saya jumpa dia kat airport, saya minta nasihat. Dia kata, dunia ini cermin diri kita. Saya ingat, saya minta nasihat sekejap. Pak, bagi nasihat sikit Pak, bapak yang bertatu tadi. Dunia ini cermin diri kita. Dia kata dia banyak berdakwah. Dia buat dakwah sana sini. Dia berdoa dan Alhamdulillah semua berubah. Tapi anak dia tak nak dengar cakap dia. Sebab dia kena kongsi gelap, jahat. Itu kongsi gelap Indonesia. Semua kenal Indonesia daripada tempat lain-lain. Boleh sebut nama dia. Maknanya memang dia terkenal betul jahat dia tu. Dan jahat jadi baik tak ramai. Dia jadi orang kenal betul tu. Semua tulis nak apa? Dia kata dia dakwah semua anak dia tak nak dengar. Dia jumpa seorang alim. Alim ni kata anak ni cermin diri kita. Macam mana pula cermin? Saya dah doa, dah menangis, baca Yasin, baca manzil, baca doa, berdakwah. Saya buat macam ni dalam rumah, semua dah buat. Kata alim tadi, apa lagi belum buat? Semua dah buat dah, amal semua dah buat. Amal dah buat, hikmat tak buat lagi. Dia kata hikmat apa ni? Orang gaji saya je dah berapa belas orang. Orang gaji je dah ramai. Kat rumah penuh orang gaji. Kata orang lain ni balik ni, mula basuh kasut anak. Kasut anak, stokin anak, suar dalam anak, suar dalam isteri, balik basuh. Oh, dia macam juga Ustaz tu punya nasihat kan? Balik dia hikmat. Sebab tak pernah buat. Bapak-bapak kan dah lama tak pegang pinggan, dah lama tak pegang sudu, dah lama tak pegang semua sekali. Dah tak lama hikmat. Sedangkan semua orang saleh, mereka buat kerja-kerja ni sendiri. Semua orang saleh tak pernah suruh orang lain buat kerja yang dia boleh buat sendiri. Tuan-tuan kalau baca kisah sahabat menangis tak berhenti-henti. Saya malam itu lemah semangat, balik baca kisah sahabat tak berhenti, sedih. Sebab apa? Tengok sahabat walaupun dah hebat, dia hikmat sendiri. Dia tak suruh orang lain. Saya tanya apa dia buat? Dia balik dia basuh kasut anak. Tiba-tiba anak dia jadi mudah dengan cakap dia. Dengan hikmat, keluarga kita mudah dengan cakap kita. Betul pak? Kawan saya seorang umur 30, dia kahwin umur 35 kat Shah Alam. Dia nampak seorang, dia tak kahwin, tak ada jodoh, dia arkitek. Sekali balik surau, dia nampak orang keluar surau, cantik, dia kejar sampai ke rumah. Kerja di KL tu. Balik dia tu kejar sampai ke rumah. Sampai rumah nampak ayam, nampak lawa sangat ada orang tu. Pakcik saya nak minang anak pakcik lah, tak kira. Pakcik dia kata boleh lah, anak orang tu umur 21 ke begitu, 19 ke 21, buah habis madrasah Hafizah begitu. Boleh lah, setuju, jalan, setuju. Dia kata dia kat hari-hari rumah, hari-hari dia masak, hari-hari dia bersihkan rumah. Baru 2 tahun je, isteri dia suruh kahwin seorang lelaki. Sebab abang suami dia gaji sangat. Tu betul kalau abang nak kahwin seorang lelaki, banyak hikmat kat rumah. Sudah heboh isteri dah seram-seram isteri dia kan. Saya acah dia jangan marah kan, saja. Kena banyak hikmat. Dia kata abang ni masak gaji betul. Saya dah jumpa 2 orang itu, dia gaji masak. Isteri depan ni mesti tak bagi suami dia masak kan. Allah, abang tak apalah, itu baik saya je yang masak. Lepas tu dia jumpa dia banyak hikmat. Saya belum masa tu buat budak-budak, masa tu tak tengok TV. Masa tu dia jangan TV haram. Semua haram, warak masa tu. Semua tak boleh, TV tak tengok, sok apa pun haram. Oh ya Allah, tak tahu dah masa tu. Hari-hari doa, ya Allah bagi TV rosak, tak mau tengok TV. Tengok orang perempuan sikit dia tak pakai skirt dia terus. Sampai dulu masa saya balik pakai serban, kakak-kakak saya kan pakai skirt semua datang rumah. Saya balik-balik dulu, tak nak kawal muka, akhlak orang lagi. Balik-balik kakak sini pakai skirt semua. Astaghfirullah. Oh, kakak semua tu ambil pek tutup muka. Dah besar-besar ni dia orang pakai skirt. Saya baru ni ada perempuan SMS hantar gambar, Ustaz saya kecewa dengan Ustaz, saya sayang Ustaz dengan nasihat Ustaz, sekarang saya kecewa dengan Ustaz. Lepas tu dia hantar skripik gambar, ada perempuan tengah pegang saya kiri kanan, jalan kat jalan highway, perempuan pegang pakai skirt. Tu kakak saya doang, dia terkejut nampak kereta, dia pegang tangan saya. Kakak saya, memang halal saya pegang lah, tapi taklah pegang-pegang saja, tapi dia pegang saya. Jadi dia tuan-tuan kau nampak saya jalan dengan perempuan pakai skirt, jangan syak sangat lah kakak saya tu. Lepas tu saya kat rumah, saya baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila saya baca hadis, satu hari saya baca Quran dengan adik saya. Adik saya hafal 10 juz kat rumah. Segala puji bagi Allah. Masa tu semangat terlebih. Adik saya hafal 10 juz kat rumah. Abang kakak saya tak ada kat rumah. Hari-hari saya menangis. Balik semayang isyak, saya doa kawan saya. Saya dengar kisah sahabat, seorang doa, seorang aminkan, Allah makbulkan. Dengar kisah sahabat tu. Ya Allah bagi perang hebat, lawan habis-habisan, musuh kalahkan saya. Saya kalahkan musuh, lawan saya menang, saya kalahkan dia jadi pahlawan Islam. Kawan dia kata apa? Amin. Lepas tu seorang lagi pula, ya Allah bagi lawan musuh hebat, lawan habis-habisan, dia lawan saya lawan dia. Last sekali dia kerat hidung dan telinga saya. Kawan dia macam doa kau ni nampak punggung.
laki semayang, semua ke bawah semua kan. Semua ke boleh bawah lagi. Baju kecil pula. Jadi nampak macam mana budak ni semayang. Jalan sekejap doa ni. Tengah doa tiba dia pergi sebelah saya. Suruh dia pula koyak. Nyari-nyari si dia tak suka. Mereka memang hampir aurat dia tu. Tiba dia pegang kaki saya. Bang, surau ni tak ada orang muda dah. Oh, dia punya kerisauan dia tu. Macam mana nak tahu orang muda ke surau ni bang? Mungkin kita perlu surau ni bagi meriah sikit, buat konsert ke, ataupun kat surau ni buat padang bola ke. Macam mana bang? Macam mana? Saya tengok di situ pandang je dia. Dia semayang tu nampak burung. Nak tegur ke tak boleh tegur, rasa hilang terus budak ni kan. Jadi tak apalah, tak apalah. Lepas tu saya pun ajak dia pergi sama-sama jumpa beberapa budak muda. Hari ni kat surau tu budak muda ni ajak kawan-kawan dia. Hari ni ramai budak muda, dia yang ajak. Dia yang tadi nampak alur kat belakang, rupa dia jauh lebih baik daripada saya. Saya ke sana ke sini tak tahu entah berapa orang ikut, entah ya ikut ke tidak. Dia ada orang benar-benar nampak, dia benar-benar pimpin tangan orang tu dan berdakwah pada dia. Saya baca hadis kat rumah. Saya tengah baca hadis, mak saya duduk. Mak saya tak kira duduk, umur dah 50 lebih lah. Bapak saya 50 ke 60. Mak saya dah beruban, tapi cover majalah URTV jugalah. Dia punya gaya tu. Saya baca hadis. Mak saya duduk, mak saya kata, Pik, bagus kan dengan hadis ni? Saya ingat, wajib ke pakai tudung ni? Mak saya tanya, wajib ke pakai tudung? Entahlah mak, wajib kot. Dengan mak kan, kalau saya ceramah kan, astagfirullah mak, memang wajib lah tak ke tudung sunnah ke? Tak cakap macam tu kan. Mak tahu rambut tu esok kena bakar. Tak, saya cakap mak entahlah wajib kot. Sebab kan mak kita kan yang beria sangat. Mak ayah tanya kita, jangan kita berceramah sampai 3 jam pula kan. Sikit-sikit lah dengan mak ayah. Dia lagi tua pada kita, bahasa kenalah bahasa-bahasa. Ya lepas tu tak lama mak saya boleh pakai tudung. Berkat doa dia juga saya dapat kebaikan dan balik semula kepada dia. Segala puji bagi Allah dan berkat doa daripada Nabi kita. Mak saya mula pakai tudung, dan esok dia pakai tudung dan dia mula sembahyang. Mungkin usaha doa dia pula. Tak lama saya tengah baca, masa saya kata satu, tengah baca hadis dengan adik saya dengan mak saya. Tengah baca-baca, ayah saya duduk. Itulah hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Sebab bapak saya bukan biasa-biasa, belasan orang sejam malam. Dia kerja ladang, tapi macam kursi gelap juga lah Cina tu, banyak duit kan. Menteri kawan dia, bukan menteri jahat, kawan ayah saya menteri masa tu jahat lah kan. Sekarang menteri lagi, ada 2 orang kan, duduk kawan ayah saya. Lepas tu sampailah bapak saya ni, dia duduk dan dia menangis. Umur dah dekat 60. Dia menangis, dia esak-esak. Dia pegang kaki saya. Ayah pernah minta apa-apa tak? Tak ada ayah. Boleh tak ajar ayah sembahyang? Itulah kali pertama ayah saya sembahyang dalam hidup dia. Ayah saya kata, dia menangis. Ayah tak pandai baca, ayah tak tahu baca, ayah tak tahu nak baca apa-apa, ayah boleh sembahyang ke? Lihat lidah ayah cakap pelat-pelat lah. Cakap Melayu, lidah dah tak boleh sebut, boleh sah sembahyang. Tak apa ya, Allah tu penyayang. Saya kata kat ayah, Allah tu penyayang. Bukan kalau tak tahu semua tu tak sah lah. Tak apa ya, ayat Allah tu penyayang. Saya cakap kat ayah. Sebab saya tahu benda tu kena belajar pelan-pelan. Dan saya pun tak mau ceramah bapak saya kat situ. Lepas tu bapak saya mula sembahyang isyak. Bapak saya beli rumah lain, cepat-cepat beli rumah lain. Saya sembahyang isyak 2 kali, lebih orang. Biasa pergi surau, takut tak pergi surau kan orang kata apa pula pergi surau. Memang dah kaki pergi surau, rasa berdosa tak pergi surau. Balik sembahyang isyak kat surau, sembahyang isyak lagi sekali kat rumah lain. Sebab rumah tu ada bibi-bibi. Ramai bapak saya segan bekerja-bekerja kat rumah tu. Pergi rumah lain, isyak saya pergi sana. Sembahyang sama dengan ayah saya, baca hadis dengan keluarga saya. Baca je, saya tak ceramah pun ayah saya. Saya baca je, tak reti je ceramah maksudnya. Baca dan ayah saya mula berubah. Alhamdulillah abang kakak saya ada 2 orang jauh belajar jauh-jauh. Tiba-tiba saya tengah duduk kat rumah, saya tengok malam-malam semua macam biasa. Ada seorang abang saya dahi hitam dulu. Hitam tu. Balik overseas dahi hitam. Saya kata, bang, kau semayang ke? Tak ada Nabi, mana semayang. Tengah menyanyi, rambut dia panjang. Tengah menyanyi, terantuk kepala kat lantai. Bukan rambut panjang, panjang rambut. Dia kepala terantuk kat lantai. Takkan semayang gitu. Tapi bila subuh, saya tengok 2 abang saya, subuh tak ada kat rumah. Saya bayangkan dia macam dulu lah, hilang buat perempuan, tak tidur orang perempuan mana, maaf Kemudian saya tengok 2 abang saya ada kat surau. Dia tengah semayang lagi awal daripada saya pergi surau. Saya dah kamat pun sampai, dia sebelum azan ada kat surau, duduk kat sah. Jadi saya belajar satu perkara, Allah boleh ubah hati manusia dalam genggaman Allah. Tapi kita tak nak macam tu. Kita cuma harap orang Islam ini dah hidup tak nak berjuang. Kalau boleh semua nak senang, duduk dalam keluarga, biar semua kahwin. Kalau boleh isteri, kalau kahwin suami wali Allah, boleh gerbang. Anak-anak wali, keluar-keluar tu boleh mengaji 10 juz. Auzubillah, betul boleh mengaji sedap-sedap. Baca pula macam Mekah semua. Kalau boleh-boleh, kau pergi kerja pula, kalau boleh pejabat tu semua wali Allah.
Masuk kat sekolah, semua pelajar semua bertakwa, semua pelajar-pelajar jalan saya pegang tasbih. Kita hidup dah tak ada perjuangan, tapi perjuangan ni Allah hantarkan kita. Sebab tu orang surau ni cuba cek berapa orang duduk satu pejabat sekali, berapa orang satu pejabat? Tak ramai. Berapa orang dekat sini duduk rumah dekat-dekat? Tak ramai. Rumah satu lorong yang datang surau betul-betul, mungkin 3 rumah kaki pergi surau, yang lain tak pergi. Kenapa Allah buat begitu? Supaya tuan-puan berdakwah kepada mereka, supaya kita berdakwah dalam tempat kerja kita, supaya kita berdakwah kepada keluarga kita. Allah uji anak seorang buat hal tegur, kita betul rasa tak, bukan Allah benci dan anak kita jahat, tak. Allah suruh kita bangunkan, Allah suruh kita menangis, Allah suruh kita pujuk dia, supaya kita faham macam mana dakwah Nabi belas tahun. Teruskan dakwah, terus pujuk, tawan hati dia, buat baik pada dia. Allahu Akbar. Tapi kita dah tak nak macam ni. Sebab tu hari ni orang bukan Islam tak datang pada Islam. Hidup kita dah tanpa perjuangan. Kita tak nak berjuang lah hidup. Kita harapkan datang-datang surau ni semua warang, semua datang-datang surau ni semua lemah lembut, penyayang, cakap pun lemah lembut, harap semua zikir semua lemah lembut, jumpa orang pun semua lemah lembut. Tak. Kita di mana kita duduk Allah takdirkan macam-macam orang. Ada orang kasar, sifat dia sangat kasar. Ada orang begini, ada orang yang mulut macam laser, ada orang mulut begini, ada orang begini, ada orang begini, ada orang begini. Allah takdirkan kita supaya kita bawa kebaikan kat mana kita tinggal, kita duduk. Boleh insya-Allah tuan-puan nampak tuan-puan pun sini dah nampak merah-merah mata tu esok kerja Jadi saya nak ajar beberapa doa. Keluar rumah kaki apa tuan-puan? Kaki kiri. Ni saya pergi air keluar balik ada program apa? Unicef. Ikut balik bulan sana 3 hari lagi. Sebelah subuh ni lagi sekejap malam ni. Keluar kaki masuk masjid, keluar masjid keluar rumah kaki kiri. Baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa Tirmizi. Saya baca ni Allah jaga dia, cukupkan rezeki. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allah jaga dia, cukupkan rezeki. Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Dengan orang baca Allah jaga kita. Kemudian baca hasbi Allah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. 7 kali saya baca ni tak ada berita sedih menimpa dia walaupun dia tak yakin. Nabi kata walaupun tak yakin. Ni kalau hilang apa-apa, baca doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesedihan zaman sekarang ni kita tak faham mana ayat untuk kita, mana ayat ketika tu untuk orang lain. Orang miskin baca ayat orang kaya. Orang miskin pergi jumpa orang kaya, wa aqimus salah wa atuz zakah. Dalam Quran bukan semayang ni bayar zakat, tak bayar zakat kena makan ular. Kau tak bagi duit kat aku, kena makan ular esok ke akhirat. Orang minta zakat, orang kaya pun berbuat. Orang kaya pula jumpa miskin, orang miskin lapar minta duit, kau jangan minta-minta, muka buruk esok ke akhirat. Zaman sekarang hadis ni letak kat kepala orangnya. Orang perempuan pula dia dengar, bang di sini bang dengar ceramah ustaz tu, apa ustaz tu kata? Semua tugas kat rumah suami yang buat. Isteri bersalin dengan melahirkan anak. Abang dengar tak tu? Bulan-bulan kena bagi RM300. Abang dengar tak? Astagfirullah abang bagi RM3,000, perempuan 50%. Contoh, abang dengar tak? Patut kat rumah semua abang buat. Dengar? Ya, abang dengar zaman sekarang kan. Suami pula, mai sini yang dengar pula ulama ni mengajar. Ustaz ustaz ceramah, mai sini awak ikut ustaz ayat abang surau. Ustaz ni bagus ceramah. Ustaz tu kata sebab isteri lain suami pada pagi sampai malam picit, mandikan, shampoo kepala suami, urut kaki suami, potong kuku, sabunkan satu hari kan. Picit-picit, urut-urut sampai malam. Sampai tengah malam suami kata, "Pak yang jom." Tunjuk muka tak larat je. Sampai pagi kena laknat. Dengar tu ya, awak dah kerja 18 jam, 18 jam 1 minit awak tak layan saya, awak dah masuk neraka dah. Jadi hadis untuk orang, jadi manusia pun benci kita. Manusia, jadi itu kita cek hadis tu untuk diri kita. Cek hadis tu untuk diri kita dan kita dakwah orang lain. Bahawa agama ni jadi indah, agama ni jadi indah. Bank hantar kan, sebaik-baik orang marah pun sebenarnya kan. Sebaik-baik orang ialah orang paling baik dalam membayar hutang, hadis Sahih Muslim. Surat tak boleh dibalas. Kalau dia balas, suatu hari ada orang masuk syurga, tanya kenapa? Sebab ada orang berhutang dengan dia mudahkan dia peniaga. Orang berhutang dia mudahkan bayar hutang, bagi tempoh lagi tanpa cas. Jadi orang tu masuk syurga. Jadi kalau bos-bos bank nak masuk syurga cepat, bagilah bayar ringan-ringan sikit kan. Contoh ceritanya ni peniaga kan. Baca doa tu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan kita musibah ni, wa afisi musibati wa akhlif li, gantikan kata minha. Ummu Salamah suami dia meninggal, dia baca doa tu dapat kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mana dah lama tak ada boleh baca lah. Allah beri yang baru. Ada dah lama tak ada. Bacalah kahwin seorang baru kan. Allah mudahkan.
Satu lagi baca doa ni. Nabi Zakaria tengok Maryam dalam mihrab, sujud bawah musim panas. Dia kata pada mana ni? Azam min fadl Rabbi. Dia baca doa ni, Rabbi la tazarni. Nabi Zakaria 80 tahun, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warisin. Umur 80 dapat anak. Suatu satu usaha, tuan bacalah doa ni, mudah-mudahan Allah beri anak. Dan surah Az-Zumar 67, saya baca takkan kemalangan. Kata sahabat kalau accident cari dia kat padang mahsyar. Satu lagi masyarakat tanya Talha nak didikil apa nak baca, dia ada doa ni, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Sampai habis saya baca doa ni, Allah buat keluarga dia taat. Saya selalu baca, Ustaz saya ada masa syukur boleh baca doa tu, Allah buat keluarga kita taat. Saya tulis buku Menelusuri Cinta. Saya tak jual, dia orang jual kat luar tu. Tak banyak pun sikit je, Menelusuri Cinta, supaya kita lalui hidup ni dengan cinta. Nabi SAW, orang dulu sahabat-sahabat, mereka berdakwah kerana cinta. Kita berdakwah kerana kena. Orang dulu duduk majlis ilmu dengan cinta. Kita duduk majlis ilmu kena duduk. Sebab tu penat. Sebab tu rasa sakit jiwa. Sakit jiwa duduk. Kalau duduk dengan adab lagi sakit jiwa. Orang dulu duduk dengan adab tapi dengan cinta. Bila cinta kan tak penat. Orang dulu bangun malam kerana cinta. Tak sabar nak berbual, nak bercerita dengan Allah Tuhan kita. Kita bangun malam sebab kena bangun malam. Kita bawa peringkat belajar kena bangun. Orang dulu pergi sembahyang jemaah dengan cinta. Kita pergi sembahyang jemaah kena. Allah dah suruh orang cepat waktu, Allah semayang pula, Allah semayang pula. Semayang sebenarnya 5 kali je, tapi rasa semayang saja sehari tu. Sebenarnya tak ada banyak semayang sangat pun, rasa semayang saja. Jadi orang dulu buat dengan cinta, tengok orang dengan cinta. Nabi mendengar dengan cinta, sebab tu tak penat. Nabi tolong orang dengan cinta. Jadi kita belajar begitu, menelusuri cinta. Satu lagi tangisan umat, saya tulis supaya menangis. Kalau tak menangis, pulang balik lah. Segera satu lagi perjalanan dari umat, orang-orang yang mati syahid dulu. Mendengar nama mereka ni, mudah-mudahan menghidupkan hati kita. Tahu nama-nama orang yang banyak berkorban buat kita semua, supaya kita lebih menghargai dan menyayangi agama ni. Boleh insyaAllah tuan-tuan. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Sila lagi. Ya Allah, kasihanilah kami dan semua orang Islam, serta berilah kefahaman kepada kami tentang tujuan hidup kami agar sentiasa mendapat ridha. Jadi kami tak nasihat Ustaz tentang tujuan hidup. Allah beri faham tujuan hidup. Kita takut keliru antara tujuan hidup dengan keperluan hidup. Jadi kita nasihat tujuan hidup kita, strategi dalam untuk capai tujuan hidup. InsyaAllah ini hebat lagi. Soalan pun dah hebat, dah jawab pun dah hebat sangat ni. Jadi tuan-tuan, sebenarnya akhirnya kita nak Allah gembira dengan kita. Saya tanya Ustaz, macam mana nak tahu tujuan hidup kita reda Allah? Reda ni mudah lagi bila Allah gembira dengan kita. Allah gembira. Kan kita faham Allah suka dengan kita, Allah gembira dengan kita, masa tu kita berjaya. Kita lari sana sini, saya belajar-belajar ceramah, berdakwah mana-mana. Tuan-puan pergi umrah, haji, tuan-puan pergi jaga sembahyang, tuan-puan balik ni kau dah penat-penat ni nak balik, nak kena ajar anak Quran, hadis Nabi pula kat rumah sekejap. Lepas tu kena main-main dengan anak. Semua tu Islam. Balik kau kena hikmat pula kat rumah. Lepas tu hikmat dengan isteri pula kan. Esok bangun tahajud, ada kuliah subuh pula, ataupun datang sembahyang subuh kat masjid. Pagi-pagi cari rezeki yang halal, balik petang macam nak penat nak meninggal. Datang pergi kerja, datang pergi surau pula. Kat tempat kerja tengah hari dah penat-penat rehat, orang pergi makan sedap-sedap, tuan-puan cari sempat sembahyang jemaah pula. Kat masjid pula orang tahan tak derma pula, ceramah berapi bertutup ke masjid. Jadi rasa macam tak berhenti. Hidup ni rasa susah, rasa penat. Tapi tuan-tuan sekalian, akhirnya semua ni berbagai bila Allah gembira kita semua. Tujuan hidup kita, Allah gembira dengan kita. Dan perasaan Allah gembira dengan kita membuatkan semua ni tak terasa penat dah. Macam Nabi, dia penat, dia letih, tapi tak ada orang lebih bahagia daripada beliau. Sebab dia sedar tujuan hidup ialah untuk gembirakan Allah. Masa bila Allah gembira dengan kita? Tuan-tuan, macam masa bila Allah gembira dengan kita? Siapa tuan-tuan tengah duduk ni rasa rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah yang beri kita semua sekali. Kita kalau orang tolong kita, kita mesti hutang budi dengan dia. Betul kan? Kita tak hutang budi. Mesti hutang budi, nak tahu siapa tolong kita. Saya dulu masa belajar, saya susah, saya masa bapak saya bankrupt, saya tak ada duit. Tapi saya tak pernah beritahu orang, saya tak pernah beritahu siapa-siapa. Saya pergi belajar sampai saya kena denda, tak ada baju kotor, saya ada baju tu je. Sampai saya tak kes token. Kat situ tempat kes token, tak kes token saya kena denda. Kutip sampah dekat padang, kutip sampah dekat ni, kena basuh tandas. Setiap hari saya kena denda. Yuran selama lambat bayar, orang marah. Saya tak mengaku bapak saya dah bankrupt. Bapak saya bagi duit, saya tak ambil, saya pulang balik ke ayah saya. Sebab itu ayah saya susah. Satu hari ada orang tolong bayarkan, saya pergi-pergi, ada 2 orang nak bayarkan. Saya punya yuran semua sekali 2 tahun orang nak bayarkan. Saya benar-benar tak haru.
Saya benar-benar gembira. Dan saya tanya, siapa yang bagi saya 2 tahun bayarkan yuran saya? Saya tanya semua tak beritahu saya. Orang yang bagi atas orang bagi atau orang bagi, saya tak tahu siapa bagi. Tapi sampai hari ini saya kata, ya Allah, Engkau ampunkan dosa dan beri hidayah, mencurah-curah kebaikan, senangkan hidup beliau. Orang yang bagi saya masa belajar tu 2 tahun yuran tanpa saya tahu siapa. Sampai hari ini saya cari-cari siapa orang yang baik tentu beri pada saya. Tuan-tuan sekalian, sebab tu ada orang hidup sampai 70 tahun, orang bukan Islam. Dia hidup senang, mewah, tapi dia tak kenal siapa yang beri dia senang selama 70 tahun. Dia tak kenal siapa yang beri dia tempat tinggal, siapa beri dia rezeki. Jadi kita nak Allah gembira kita. Macam mana tahu Allah gembira kita? Bila kita tinggalkan dunia, macam Nabi masa nak meninggal, kata Aisyah, aku dengar Nabi sebut Ar-Rafiqil A'la. Nabi sebut Ar-Rafiqil A'la. Kata Aisyah, tahulah aku bahawa Nabi memilih, dia ditanya untuk pilihan, nak hidup dalam dunia, nak hidup bersama isteri, anak-anak, bersama keluarga, sahabat yang paling mulia, wanita yang terbaik, isteri yang terbaik dalam dunia. Tapi Nabi menyebut Ar-Rafiqil A'la. Nabi berindu untuk jumpa dengan teman yang maha lunak dan maha tinggi. Nabi rindu untuk jumpa dengan Allah. Kalau kita rasa rindu untuk jumpa dengan Allah, itulah satu kematian yang paling indah sekali. Jadi betul-betul yang hidup macam ni, rasa teringin nak berterima kasih benar-benar kepada Tuhan yang tak berhenti buat baik bagi kita. Ya Allah, terima kasih sebab beri semua ni. Ya Allah, terima kasih beri kami kenal Engkau sebagai Tuhan. Rasa rindu untuk jumpa Allah, kita lah orang yang sangat bahagia. Sa'ad bin Ma'as, darahnya mancuk-mancuk. Nabi pegang, badan Nabi dah berdarah. Abu Bakar, Umar kata, Aisyah, aku dengar tangisan sangat kuat. Saya cerita dalam perjalanan umat, dua-dua dah menangis. Kemudian tiba-tiba Nabi kata dalam Sahih Muslim, arsy Allah bergegar kegembiraan menanti ruh Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu. Arsy Allah gembira, tak sabar nak tunggu jumpa Sa'ad bin Ma'as radhiyallahu anhu. Semoga arsy Allah SWT malaikat gembira nak nantikan kita semua. Dan hari ini tuan-tuan kita dengar-dengar cerita ni, kadang-kadang kita sampai terfikir tau. Ada orang jumpa saya, Ustaz, mana satu yang betul? Dia betul. Ada orang jumpa saya, Ustaz, Islam betul ke? Hindu betul ke? Kristian betul ke? Buddha betul ke? Mana satu betul? Semua kata dia betul. Entah semua betul, entah semua tak betul. Saya pun dah pening kepala. Itu soalan orang sekarang suka tanya. Orang sekarang suka tanya. Tuan-tuan mungkin tertanya dan terdiam sekejap nak menjawab. Semua orang tanya, mana satu betul? Tentang semua betul, tentang semua tak betul. Semua kata dia betul, semua kata dia tak betul. Pening kepala ke tidak? Atau apa-apalah benda yang ada sesat sebagai dia pun kata dia betul. Dia kata kita betul, kita kata dia tak betul. Dia kata kita tak betul. Mana satu yang betul? Dia kata, Ustaz, mana betul, mana tak betul? Saya kata dekat orang ni, bang, orang Cina malam-malam tanya kat saya, dia dah masuk Islam malam tu, alhamdulillah. Saya kata kat dia, bang, apa yang betul tu betul, yang salah tu salah. Yang betul tak jadi salah, yang salah tak jadi betul. Dia pegang kepala dia. Saya kata macam tu lah abang tanya dekat saya tadi. Abang tanya saya nak pecah kepala soalan abang tu. Segi betul, ni tak betul, mana satu betul. Saya kata kat dia, abang, apa yang betul tu betul, yang salah tu salah, yang betul tak jadi salah, yang salah tak jadi betul. Saya kata kat dia. Dia kata macam mana kah mesej saya terangkan? Saya jawab kat dia panjang, saya ringkas kat tuan-tuan. Dalam Quran, apa-apa dalam Quran, kejadian manusia, badai mani, nutfah darah, segumpal darah tu, sains beritahu dalam 200-300 tahun ni. Islam beritahu 1400 tahun yang lalu. Pasal langit, pasal hujan, kejadian hujan, pasal bulan, matahari mengelilingi. Semua ni orang belajar, baru orang sains baru tunjukkan. Dia pun tengok Quran, dia tunjukkan dalam masa 200-300 tahun. Islam dalam Quran tulis 1400 tahun yang lalu. Jadi Quran bukan ditulis oleh manusia, Quran ditulis oleh Tuhan. Dan semua agama lain, dalam kitab-kitab lain, mana-mana kitab, tak ada yang boleh terangkan tentang alam ni seperti mana Quran menerangkan tentang alam. Tak ada mana-mana kitab lain menerangkan alam ni, sebab Quran ialah perkataan Allah sendiri. Dan ini Islam agama yang benar. Tiada agama yang lebih benar daripada Islam. Tak ada agama lain diredai oleh Allah. Dia dengar malam tu, ketika dia masuk Islam, saya jadi mengucap. Mula saya tak nak layan sebab nampak dia sedikit. Sebab tuan-tuan jangan pandang rendah pada orang sedikit. Memang banyak orang menipu minta duit biasa, tapi jangan pandang rendah. Tuan-tuan jawab soalan dia. Dia tanya pasal Islam, jangan biar walaupun nampak jalan singit sebelah, kaki cacat, macam minta sedekah. Dia bertanya pasal Islam, nak masuk Islam. Tuan-tuan perempuan layannya dia. Jangan ukur hati manusia. Hati ni Allah yang menilai. Jangan ukur hati mana-mana orang. Dia tu nampak tetapi hati dia. Jangan cakap macam tu. Allah tak suka orang cakap macam tu. Nabi pun marah sahabat yang mengira, mengukur hati manusia. Boleh insya-Allah tuan-tuan. Semoga Allah SWT terima kita semua. Saya ingin kita, Allah maafkan kita. Ya tuan-tuan semua baik-baik depan saya. Jadi kita luaskan doa untuk saudara kita di seluruh dunia. Orang bukan Islam datang pada Islam. Saya nampak salah satu sebab kita semua, dan Allah marah kita semua ni, salah satunya sebab kita tak kesian pun.
Masuk Islam tak bukan kerja kita, tapi kita tak berdakwah pun, kita tak berdoa pun untuk orang keliling kita. Cukup tu je, berdoa pun tidak. Perasaan pun tak ada. Perasaan tengok bukan Islam tak ada. Sedangkan tu musibah yang paling besar. Mereka mati tanpa kenal Allah sebagai Tuhan. Jadi tuan-tuan mulai ni belajar doa, Cina, India, sekitar kita, dan doakan mereka supaya dapat hidayah. Dan semua orang Islam yang jauh, doakan mereka dapat hidayah. Dan doakan manusia di seluruh dunia, termasuk Amerika, Rusia, Jepun, Jerman, Korea, Singapura, Thailand. Doakan semua dalam dunia datang kepada Islam. Sebenarnya tugas kita semua untuk Islamkan mereka. Dalam dunia ada 7 bilion, ada 2 bilion orang Islam. Bayangkan kalau semua 2 bilion orang Islam, setiap orang dakwah seorang, dah 4 bilion orang masuk Islam. Kalau seorang dakwah 4 orang, dah berapa dah? 8 bilion orang masuk Islam. Dalam dunia ada berapa? 7 bilion manusia. Kalau setiap orang Islam sedar tanggungjawab, seorang Islamkan 4 orang je, dah habis Islam dunia itu. Jadi Allah ciptakan syurga buat kita semua. Neraka bukan Allah cipta untuk kita. Apa yang berlaku dia tahu sebab dia ada ilmu dan kita tak payah fikir. Kita punya urusan kita tak selesai fikir, kencing kita pun tak larat nak fikir. Dia tak payah fikir urusan Allah, dia bagaimana dia menguruskan siapa dia nak masuk syurga neraka. Tapi kerja kita ialah berusaha bermati-matian sampai kita mati dan meninggalkan dunia ni. InsyaAllah tuan, tak lama dah hari ni akhirat ni cerita-cerita. Macam cerita-cerita kan. Dunia ni lah nampak hidup kita yang sebenar. Dan saya cerita dengan orang kiamat, dia kata, "Ustaz, rasa macam belum nak kiamat ni, baru dapat projek ni. Projek ni 3 tahun. Kalau malam kiamat tak sempat biar kalau nak beli kereta satu dulu." Ada kawan saya buang saya, dia kata belum lagi nak kiamat, bagilah anak-anak ni kahwin berusaha tinggi juga nak tengok kan. Jangan kiamat lagi lah. Tapi tuan-tuan sekalian, satu masa kita fikir akhirat, dunia ni tinggal cerita. Dunia ni tinggal cerita. Kita akan pergi sana, dunia tu nak jadi cerita-cerita. Cerita baik akan menjadi kenangan masuk syurga, dan cerita buruk menjadi beban kita menarik kita ke neraka. Jadi dunia akhirat kehidupan yang sebenar. Dunia ni cerita-cerita. Kata Mana Zubair sebelum dia meninggal, seorang alim yang saya sayangi, dia kata apa? Dunia ni kalau terjadi, tak ada apa-apa yang terjadi. Sebelum dia meninggal, dia sebut dunia ni kalau terjadi, sebenarnya tak ada apa-apa yang jadi. Akhirat kalau terjadi, itulah yang sebenar-benarnya terjadi. Dunia orang kata kita berjaya, jangan perasan lagi belum berjaya sehingga kita melangkah masuk syurga. Dunia kita rasa kita dah selesai, alhamdulillah dah selesai dah semua. Belum lagi sehingga kita masuk syurga. Belum lagi dunia berjaya, belum apa? Dunia ni walaupun apa-apa pun terjadi, belum apa-apa terjadi, akhirat kalau terjadi, itulah yang sebenar-benar terjadi. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah letak kita dapat jumpa Nabi kita dan jumpa Allah SWT. Tuhan kita tak berhenti buat baik kepada kita. Kita ni tak ada apa-apa, dia tak perlu kita, tapi dia sayang kita. Dia perintah kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia sayang kita. Dia sesa beri apa yang kita nak. Tak berhenti kebaikan diberi dalam hidup kita. Sekali-sekala dia ambil balik apa dia beri. Bukan kita punya pun, dia punya dia ambil balik. So wajar dia ambil balik kadang-kadang. Kita semua tak nak susah, dan kita tak nak siapa-siapa susah. Tapi kadang-kadang dia ambil semula pun bukan sebab dia benci, sebab dia sayang. Tuhan bukan macam kita, mudah-mudah benci orang, marah orang, sikit meluat, tak. Selagi seorang hidup, tuan-tuan, perempuan, jangan takut-takut nak beritahu dia yang Allah sayang dia. Selagi seorang hidup, jahat mana pun dia, kita terfikir macam mana taubat dia diterima, tak payah fikir kan. Sebab urusan terima taubat adalah urusan Allah. Jahat mana pun dia, teruk mana pun dia, jangan takut nak cakap yang Allah sayang dia. Sebab tu Allah masih bagi dia nyawa untuk dia bertaubat. Jadi jahat mana pun orang, 80 tahun bunuh Nabi sekalipun, bunuh keluarga Nabi pun, orang yang bunuh dah 100 tahun bunuh keluarga Nabi pun, tiba-tiba dia nak bertaubat, Allah sudah maafkan dia semua. Jadi beritahu pada semua orang yang Allah sayang. Dia tak perlukan kita, tapi dia beri kita Islam. Dia beri kita Islam, dia Tuhan kita. Tapi dia buat baik, kita layan kita ni dah habis baik-baik layanan dah. Kita tak perlu dia layan begini, tapi dia sedang layan kita. Untuk tuan-tuan belajar dan berterima kasih dengan benar-benar daripada hati you. Kita doa sama-sama, mudah-mudahan Allah terima kita. Nabi SAW, dia semayang tak pernah tak sungguh-sungguh. Jantung Nabi bunyi macam air didih. Nabi doa tak pernah tak sungguh-sungguh. Nabi buat apa dalam hidup ni, semua dengan terbaik. Nabi tak pernah buat satu perkara dengan sambil-sambil, lebih kurang. Semoga Allah terima kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin, ya rahimal masakin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, Tuhan kami yang sayang kami. Ya Allah, Tuhan kami yang cinta kami. Ya Allah, Tuhan kami tahu tak ada yang sayang dan cinta kami seperti Engkau sayang dan cinta kami. Ya Allah, Tuhan yang sedang dengar doa kami. Ya Allah, Tuhan yang tahu belah hati kami. Ya Allah, Tuhan Raja kepada segala Raja. Ya Allah, Tuhan yang beri segala-galanya. Ya Allah, Tuhan yang sayang kami. Ya Allah, Tuhan yang selamatkan kami. Ya Allah, terima kasih kerana selamatkan kami. Kutip kami daripada tempat yang kotor, najis, dosa, syirik. Kau beri kami dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, terima kasih bersihkan kami daripada najis syirik dan beri kami dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, terima kasih kutip kami. Sedangkan ramai orang yang lebih baik daripada kami, tapi Kau selamatkan kami. Ya Allah, Kau tak perlu kami, Kau langsung tak perlu kami. Ya Allah, kami yang benar-benar perlukan Kau. Ya Allah, kami yang benar-benar perlukan Kau. Ya Allah, Kau langsung tak perlukan kami. Ya Allah, tapi Kau sayang kami. Layan kami macam kami ada sesuatu istimewa dan kedudukan, sedangkan kami tak ada apa-apa. Ya Allah, terima kasih layan kami dengan baik. Ya Allah, terima kasih layan kami dengan baik. Ya Allah, terima kasih kerana layan kami dengan baik. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, Kau perintahkan kami dalam Quran, Kau ucapkan sayang dan cinta pada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Kau tak perlu nak ucap demikian kepada kami. Kami tak ucap sayang pada anak-anak isteri kami. Kami tak mengerti Kau sayang kami. Ya Allah, terima kasih sayang kami. Ya Allah, kami belajar berdoa dan belajar berdoa. Kami belajar kesan ke sini. Ya Allah, kami belajar kadang-kadang tinggalkan keluarga kami, dan kadang kami duduk bersama keluarga kami. Ya Allah, kami belajar untuk semuanya. Kami cuma nak Engkau redha dengan kami. Kami cuma nak Engkau gembira dengan kami. Ya Allah, yang sedang dengar doa kami. Ya Allah, yang sedang dengar doa kami. Ya Allah, yang Maha mendengar. Ya Allah, yang Maha melihat. Ya Allah, yang tahu dalam hati kami. Ya Allah, kami tak mulia, kami tak ada apa-apa. Kau kutip kami. Kau pilih kami dapat amalkan sunnah Nabi yang mulia, bukan kami yang mulia. Ya Allah, yang sayang kami, terima kasih atas kurnia dan kebaikan Kau pada kami tanpa henti. Ya Allah, kami sedihnya adik keluarga kami, orang sekitar kami yang belum Islam, Cina, India. Kau beri hidayah pada mereka, mereka baik-baik. Ya Allah, kami yang tak baik dan tak pandai nak berakhlak dan berdakwah dan berdoa buat mereka. Ya Allah, berilah hidayah pada Cina, India di sekitar kami. Ya Allah, kalau beginilah keadaan akhlak kami, usaha kami, dalam kira-kiraan kami, Ya Allah, mungkin orang Cina, India di sekitar kami yang sebaya dengan kami, semuanya akan mati tanpa Islam. Ya Allah, kami tak tahu mana hati dan perasaan kami. Ya Allah, biarlah kami benar-benar sayang pada agama ini. Ya Allah, biarlah kami kesian pada saudara kami yang lain. Ya Allah, beri pada Cina, India di sekitar kami untuk kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, ada antara kami lihat, ada antara kami keluarga kami mati tanpa Islam. Ya Allah, kami tak tahan tengok kami sedih, tengok orang kami sayang mati tanpa Islam. Ya Allah, yang masih hidup, adik-beradik kami yang belum Islam, yang makan minum dengan kami. Ya Allah, bila untuk mereka datang pada Islam. Ya Allah, pakcik-pakcik kami, bila untuk mereka datang pada Islam. Ya Allah, bila pada pakcik-pakcik kami datang pada Islam. Ya Allah, anak-anak saudara kami yang kecil-kecil yang tak berdosa. Ya Allah, berilah mereka akibat dalam keadaan mereka kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, beri mereka dapat mengenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, kami tak tahu apa kami nak buat. Ya Allah, kami adukan kelemahan dan kedaifan kami, kurangan dan kelemahan kami dalam berdakwah. Ya Allah, kami adukan kelemahan dan kedaifan kami. Ya Allah, kami tak tahu apa kami nak buat. Ya Allah, tunjukkanlah kami semua. Ya Allah, fahamkanlah kami semua betapa tujuan hidup kami supaya Kau gembira dan redha. Fahamkan tujuan hidup kami untuk menghidupkan Islam ini. Ya Allah, fahamkan setiap orang dalam dunia
tujuan kami dihantar ini untuk hidupkan Islam. Ya Allah, kami terleka dengan tujuan hidup kami. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkan kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkan mak ayah kami, kesiankan mak ayah kami. Ada mereka dah uzur yang tua, Kau berilah mereka kesihatan, kekuatan. Ya Allah, yang telah meninggal dunia, ya Allah, dan mak ayah kami yang semuanya dapat masuk syurga Firdaus Kau. Ya Allah, kami sedih tengok mak ayah kami banyak susah buat kami. Ya Allah, Kau mudahkanlah kehidupan mereka di dunia dan di akhirat. Ya Allah, Kau luaskan kubur mereka. Ya Allah, berilah bahagia pada mak ayah kami. Ya Allah, kami minta ampun, kami bertaubat. Kami tak dapat beri khidmat pada mak ayah kami seperti sepatutnya kami beri khidmat. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, dalam keadaan anak-anak muda kami menghancurkan hidup dengan dosa dan maksiat. Ya Allah, selamatkanlah semua anak-anak muda Islam. Ya Allah, selamatkan anak muda Islam untuk makmur masjid. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami. Ya Allah, selamatkan anak-anak kami. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami. Ya Allah, selamatkanlah keluarga kami dapat kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, Ya Allah, kami rindu dengan Nabi kami. Ya Allah, kami rindu dengan Nabi kami. Ya Allah, kami dalam keadaan kami tak tahu apa nak buat. Dalam keadaan kehidupan kami seperti ini hari ini, kurangnya kasih sayang tak seperti zaman Nabi. Ya Allah, kami rindukan Nabi SAW. Ya Allah, bila kami dapat lihat Nabi kami yang banyak berjuang buat kami semua. Ya Allah, kami nak tengok wajah Nabi kami. Ya Allah, bila kami dapat lihat wajah Nabi kami, orang kami tak pernah jumpa, tapi benar-benar sayang pada kami sendiri. Ya Allah, kami tak boleh bayangkan bagaimana keadaan Nabi kami, orang yang Kau paling sayang, yang benar-benar berjuang sehingga kami kenal Kau sebagai Tuhan. Ya Allah, yang Maha menyayangi kami, Tuhan yang tak pernah lupakan kami. Maafkan kami semua. Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Kau. Ya Allah, Tuhan kami, bantulah semua Islam di dunia ini. Ya Allah, Ya Allah, bantulah orang Islam yang keadaan susah, lapar, sakit. Ya Allah, saudara kami di Kelantan, di Terengganu, Pahang, di Perak, di seluruh Malaysia yang dalam keadaan ini timbul banjir, musibah. Ya Allah, mereka hilang semua harta mereka. Mereka saudara kami. Ya Allah, Kau peliharalah iman dan Islam dan diri. Ya Allah, Kau beri kesabaran dan ketabahan pada mereka. Ya Allah, bantulah untuk beri keselamatan pada anak-anak kecil, orang tua, wanita-wanita. Ya Allah, bila keselamatan mereka. Ya Allah, kami tak tahu. Ya Allah, musibah ini musibah datang kepada kami. Ya Allah, musibah ini musibah. Ya Allah, kami tak berhenti kebaikan Kau buat pada kami. Ya Allah, kami cuma harapkan akan semua musibah bukan kerana Kau marah pada kami, kerana kami takutkan yang kemurkaan. Ya Allah, yang paling kami takutkan ialah kemurkaan. Ya Allah, maafkanlah kami semua Indonesia. Ya Allah, maafkanlah kami semua Indonesia. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, lebih ke atas segala musibah dan rahmat dan kasih sayang. Allah, jadikan sebagai musibah ini orang akan ramai datang semakin dekat pada Kau. Ya Allah, janganlah jadikan musibah ini bertambah dosa dan maksiat. Ya Allah, Tuhan kami, maafkanlah kami. Sedangkan di lapar sakit, dan keadaan kami makan tidak, kami tidur bela. Ya Allah, Nabi kami tak tidur bela sebab kami. Nabi kami lapar sebab kami. Ya Allah, maafkanlah kami. Ya Allah, kami berayu-Mu bertolong kasih sayang Kau. Kau sedang dengan doa kami. Ya Allah, Engkau mudahkanlah buat saudara-saudara kami. Ya Allah, mudahkanlah buat saudara kami. Ya Allah, mudahkanlah buat saudara kami. Allah, mudahkan bantuan-bantuan yang sampai pada mereka. Ya Allah, jadikan musibah ini buat kami semua tambah kasih sayang dan bangkit atas kita dakwah.
menghidupkan Islam ini, sehingga Islam sampai dan Islam di dunia ini. Ya Allah, jadikan musibah ini sebab Kau sayang kepada kami. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Ya Allah, maafkanlah kami semua. Kalau daripada kecil-kecil kami cita-cita bila kami besar kami nak jadi macam Nabi dan sahabat. Ya Allah, banyak masa kami dah berlalu, tapi kami belum jadi macam Nabi dan sahabat. Ya Allah, campaklah kasih sayang di kalangan kami semua, supaya kami bergotong royong bersama-sama menghidupkan Islam dan dakwah. Ya Allah, hidupkanlah masjid-masjid di seluruh dunia, nama masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, daripada masjid kami hidupnya amalan dakwah, hidupnya amalan ta'lim wa ta'lum, hidup amalan ibadah 24 jam, hidupnya amalan iman. Orang nangis malam di depan laki pula ahli imam masjid. Jadi rumah-rumah kami seperti rumah-rumah sahabiah, rumah-rumah kami hidup seperti mana amal-amal masjid. Ya Allah, hidupkan rumah kami dengan suasana dakwah dan ingin memperingati, nasihat-nasihati. Hidupkan rumah kami dengan amalan belajar mengajar ilmu agama, semangat belajar di kalangan ahli keluarga kami. Ya Allah, dalam keluarga kami semangat untuk beribadah, bangun malam, tahajud. Dalam keluarga kami hidup suasana baca Quran di tengah malam, menangis di depanmu di tengah malam. Hadiahkan keluarga kami dengan puji-pujian kepadamu. Ya Allah, hadiahkan isteri dan anak-anak kami untuk seronok memuji-memujimu. Ya Allah, hadiahkan keluarga kami saling kasih sayang, berkhidmat satu sama lain. Ya Allah, bukakan hati kami, sentiasa memaafkan semua orang. Ya Allah, jangan ada benci siapa-siapa dalam hati kami. Ya Allah, beri kami sentiasa rasa berlaku di salah kami. Campakkan sayang di kalangan ahli keluarga kami. Ya Allah, campakkan sayang di kalangan suami isteri anak-anak, sehingga orang Islam ini begitu berkasih sayang. Orang bukan Islam mencemburui keluarga kami orang Islam, dan mereka beramai-ramai datang kepada Islam. Ya Allah, Tuhan kami, zahirkan akhlak paling mulia, kembalikan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap orang Islam. Jadikan setiap daripada kami pewaris akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami setiap daripada kami pewaris Nabi kami. Ya Allah, dan tak ada orang macam Nabi kami dalam dunia ini. Ya Allah, dan tak ada orang benar-benar macam Nabi kami dalam dunia ini. Ya Allah, dan tak ada orang benar-benar macam Nabi kami dalam dunia ini. Ya Allah, berilah kami sedikit sifat Nabi, supaya kami menjadi penyebab orang dalam dunia dan dalam Islam. Ya Allah, masa kami sangat singkat, tapi banyak kerja kami perlu buat dalam dunia ini. Dalam masa kami sangat singkat, tapi banyak kerja yang kami perlu buat dalam dakwah masjid habis. Dan tak ada orang nak buat dakwah, dan tak ada orang nak bangun malam menangis, dan tak ada orang benar-benar berjuang malam, dan tak ada anak-anak muda yang sanggup berjuang malam. Ya Allah, tolonglah pilih setiap orang dalam surau masjid ini, setiap daripada kami dalam masjid ini menjadi orang yang hidupkan Islam ini. Dalam pilih setiap keluarga kami, jangan satu orang pun dibiarkan tanpa digunakan, dipilih dan diterima untuk membangunkan Islam ini. Ya Allah, terimalah kami semua. Ya Allah, terimalah kami semua. Keredaan Kau yang segala-galanya buat kami. Dalam matikan kami dan keadaan Kau sayang menggembira daripada kami. Dalam kami tak tahu membagi masa kami. Janganlah ambilkan masa kami lawan perintah Kau. Janganlah ambilkan masa Kau marah pada kami. Ya Allah, Kau sayang pada kami. Kami orang paling bahagia. Kalau Kau tak sayang kami, tak ada orang lebih malam daripada kami. Ya Allah, Tuhan yang pemurah dan pengasih, yang maha kaya, yang maha mulia, yang raja kepada segala raja, yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha mengetahui. Tuhan tak pernah lupa kami, tak lupa buat baik pada kami. Tuhan yang menyayangi kami, Tuhan yang begitu melayan kami dengan begitu sempurna dan baik. Tuhan yang telah beri segala-galanya nikmat kepada kami. Tuhan yang bagi kami rumah, tempat tinggal, makan, minum, keluarga dan isteri, mak ayah. Ya Allah, Tuhan beri kami pakaian, beri kami umur, beri kami kesihatan. Ya Allah, Tuhan tak berhenti buat baik kepada kami. Ya Allah, benar-benar daripada hati kami mengucapkan terima kasih kepada Engkau yang tak berhenti buat baik kepada kami. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat Kau kepada kami. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat Kau kepada kami. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat Kau kepada kami. Ya Allah, jangan biarkan kami bagi kami sendiri satu saat. Ya Allah, antara kami ada yang sakit, Kau sihatkan dengan rahmat dan kasih sayang Kau. Antara saudara kami, Ya Allah, di kalangan keluarga kami, di kalangan kami ada yang ada masalah, Kau memudahkan. Ada masalah hutang, Kau memudahkan. Ada masalah kehidupan, Kau memudahkan. Ada keluarga kami tak semayang, beri dapat semayang. Keluarga kami jauh daripada Islam, tak ada ta'awuran, beri dapat ta'awuran dari ke Islam. Ada keluarga kami ada makan harta yang haram, bersihkan diri kami dan keluarga kami daripada makan rezeki. Walau jangan biarkan 10 sen atau 20 singgit sesuap nasi, makanan yang haram masuk dalam perut kami. Ya Allah, bersihkan diri kami. Kami tak nak makan makanan yang haram. Kami malu dengan Kau, Tuhan kami, yang beri kami rezeki halal yang banyak. Ya Allah, Tuhan kami, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kami sana, yang Nabi yang paling kami sayang, Nabi yang kami cinta, Nabi yang kami rindukan, Nabi yang sentiasa banyak berkorban buat kami, Nabi yang benar-benar kami bercita-cita untuk melihat beliau
Ya Allah, Nabi yang tak berhenti buat baik, yang tak berhenti menyayangi kami, manusia yang paling kau sayang. Ya Allah, apa Nabi kami yang paling kami sayang, yang paling kami rindukan, minta kebaikan untuk umat ini, itu kami minta. Apa Nabi SAW kami paling cinta, kami paling rindu, paling sayang, minta jauhkan, kami minta jauhkan. Ya Allah, temukan kami, mak ayah kami, adik-adik, keluarga kami, anak isteri kami dapat ziarah Nabi SAW ke syurga. Ya Allah, beri kami semua dapat melihat wajah Nabi dan kami. Ya Allah, kami dapat melihat wajah Kau yang memuncak segala nikmat. Ya Allah, beri keluarga kami semua dapat lihat Khadijah radhiyallahu anha, kami dapat lihat Aisyah radhiyallahu anha, kami lihat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kami berindui orang yang benar-benar berjuang untuk agama. Kami tak tahu bagaimana ada manusia begitu mulia seperti mereka. Ya Allah, temukan kami dengan Nabi dan sahabat-sahabat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.